Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Diharapkan pelajar-pelajar semua sihat walafiat bersama dengan keluarga di rumah. Okey, pelajar-pelajar masing-masing perlu jaga SOP ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan supaya kita jagalah Kes pun masih lagi still 20,000 pelajar makin banyak ni. Masih banyak lagi ni. Tapi kita lihat dah insya-Allah lah kita doa sama-sama semoga terhindarlah kita daripada jangkitan COVID dan juga negara kita khususnya terus hilanglah COVID ni di bumi Malaysia. InsyaAllah. Okey, jadi pelajar. Hari ni pelajar hari ni nak belajar kelab lagi. 4 minggu kita belajar kelab pelajar. 4 minggu. Cikgu rasakan topik ni pelajar, topik ni sangat penting. Kenapa pelajar? Bila pandai topik kelab, automatik sebenarnya kita dah ulang kaji rekod tak lengkap analisis. Lepas ni kalau buat rekod tak lengkap analisis mesti dah faham. Sebab apa? Dia memang kait rapat sangat dengan 80% hingga 90% sama macam rekod tak lengkap analisis. Rekod tak lengkap analisis dah lama dah tak belajar tu dulu dalam topik-topik nombor berapa? Topik nombor 3 dulu. Alright? Okey, jadi pelajar kita teruskan hari ni. Kita nak buat account club, jadi pelajar boleh rujuk. Okey, pelajar, cikgu akan share soalan. Cikgu akan share screen. Pelajar yang pakai handphone boleh pin cikgu punya screen. Okey, alright. Okey, pelajar yang ni boleh boleh pin ni cikgu punya screen. Okey, sekali lalu. Okey, pelajar. Semua dah bersedia ke belum? Komen sikit, dah bersedia ke belum? Kita nak teruskan pembelajaran kita ni. Respon sikit, dah bersedia ke belum? Dah, okey. Lagi. Ramai ni ada ni, 40 lebih ni. Bagi respon. Okey, bagi respon. Okey, dah bersedia semua? Okey, dah. Okey, jadi pelajar-pelajar keluarkan modul, kita terus hari ni. Okey, macam biasa, kita ambil 5 minit pelajar. 5 minit nak terangkan sekali lalu. Pelajar, kita dah buat step sampai habis. Tapi kita tak pernah buat soalan daripada mula. Daripada start soalan tu macam mana nak buat, kita tak pernah buat. Kita buat step by step. Sebelum ni pelajar kita dah habis kita buat. Okey, pelajar, sekali lalu, cikgu sekali rumus je. Okey, jadi pelajar rasa cikgu tertinggal, step ni tertinggal. Kena tonton video. Cikgu dah susun elok-elok. Okey, bagi pelajar yang terlepas kelas sebelum ni, terlepas kelas, tak apa pelajar, lepas ni pelajar, bulan depan, bulan September kita dah habis syllabus. Okey, lepas tu pelajar kita dah habis syllabus je, kita terus buat contoh soalan. Kita buat soalan peperiksaan sebenar, nanti cikgu akan bekalkan kat awak. Okey, lepas tu pelajar, cikgu akan sediakan modul baru untuk buat ulang kaji. Modul baru untuk ulang kaji ni pelajar, kita lebih kurang ada 3 modul untuk ulang kaji. Pelajar, cikgu nak pastikan pelajar lebih kurang pelajar buat ulang kaji 3 kali menjelang sampai bulan Mac. Pelajar, bergantung pada pelajar lah. Pelajar jangan risau. Pelajar, cikgu akan buat kelas kita ni, cikgu akan konsisten kelas cikgu ni. Tinggal awak nak join ke tak nak join je lah. Besok peksa malam ni last kelas. Pelajar. Okey pelajar. Nanti pelajar kelas cikgu sampai bila? Bukan sampai hujung tahun ni saja. Kelas cikgu ni, cikgu akan bimbing awak. Sebab itulah objektif cikgu. Cikgu nak pasti pelajar-pelajar cikgu semua, cikgu kena jaga betul-betul dan juga cikgu nak pastikan semua dapat A. Alright, semua dapat A. A apa? A plus lah patutnya kan. Okey, jadi pelajar kalaulah peksa nanti keluar, contohnya keluar peksa adalah pada 10 Mac. Kita punya kelas sampai 9 Mac tu. 9 Mac. Jadi pelajar hari terakhir tu, cikgu akan berada dengan awak satu hari tu. Awak nak tanya soalan, tanyalah. Kat mana tak tahu, cikgu bantu. Hari tu. Boleh pelajar jadi pelajar cikgu semua, cikgu akan bimbing lah. Untuk, walaupun mungkin pagi tu ada kelas taman tak apa, tapi cikgu memang standby untuk awak nak tanya soalan dan sebagainya. Untuk nak discuss dan sebagainya sampai hari peperiksaan. InsyaAllah. Okey, jadi pelajar, cikgu hari ni nak teruskan. Okey, kita nak belajar kelab. Okey, kelab dan persatuan. Okey, pelajar dah tahu kelab ni pelajar dia bukannya perniagaan, dia adalah pertubuhan. Seperti pelajar tahu. Sebab tu ada istilah-istilah yang berbeza. Tak payah terang lagi lah.
Benda yang sama juga cikgu dah terangkan sebelum ni. Okey, berikutnya step yang pertama, soalan nak buat ke, soalan suruh buat ke, tak suruh buat ke, yuran mesti buat. Bagaimana nak ingat? Pelajar memang kena ingat tapak. Pelajar kena ingat tapak. Pelajar tak ingat tapak, susah pelajar. Kena ingat tapak. Kedua, pelajar step nombor 2 ialah akaun kawalan belum terima. Ada ABT mesti buat. Nak cari apa? Nak cari jualan kredit. Itu dia. Okey, manakala kawalan belum bayar, ada ABB mesti buat. Nak cari apa? Belian kredit. Okey, bila dah ada belian kredit, dah ada jualan kredit, dah biasa buat apa? Untuk nak sediakan perdagangan. Okey, perdagangan ni tak wajib. Ada soalan suruh buat, ada soalan tak suruh buat. Kenapa? Sebab kelab ada yang berniaga, ada yang tak berniaga. Dia bukannya, tadi kita beritahu kan, kelab ada dah pertubuhan, bukan perniagaan. Ada yang berniaga kecil. Kalau dia berniaga pun, dia akan berniaga kecil-kecilan saja. Untuk bantu dia punya ahli. Okey, lepas tu step nombor 3. Step nombor 3 ni pelajar ada soalan suruh buat akaun belanja dan hasil. Ada soalan tak suruh. Jadi pelajar, kalau pelajar tak suruh, memang kita akan buat conteng soalan je lah. Ingat kalau terkurang bagi belanja dan hasil, terkurang, dia akan tambah. Kalau awal ada satu bulan awal dengan terkurang awal, akan jadi tolak, terbalik, konsep terbalik. Kalau terlebih, apa saja belanja terlebih, hasil terlebih, konsep dia apa? Mesti tolak. Itu untuk akhir. Akhir merujuk apa? Kalau dalam akaun ni, sebut je akhir. Akhir tu merujuk pada 31 hari bulan dan juga maklumat tambahan. Okey, kalau ada yang terlebih pada 1 hari bulan. 1 hari bulan tu apa? Gunakan konsep terbalik. Alright, jadi tolak akan jadi tambah. Okey, seterusnya. Okey, berikutnya kat sini. Akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Paling banyak markah dekat sini. Soal step number 4. Kenapa? Yang kita buat step number 1, step number 2, step number 3, semua akan dipindahkan ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, pelajar dah tahu sebut je pendapatan, terus tengok hasil. Hasil dekat mana? Akaun penerimaan. Lepas tu masukkan yuran ahli daripada step number 1. Okey, step number 2 dapat untung atau rugi. Dan nombor 3 ialah apa ni? Ini bukan apa? Ini adalah pertandingan. Ada untung, pertandingan masuk sini. Kalau bukan dia tak sebut pertandingan, dia sebut sukan lengkap pun masuk. Apa saja ada unsur-unsur pertandingan, masukkan dekat sini. Untung atau rugi. Kalau untung masuk pendapatan, kalau rugi masuk perbelanjaan. Okey? Dalam perbelanjaan kena hati-hati, semua perbelanjaan pelajar ambil kat mana? Dekat pembayaran. Ambil yang selepas diselaraskan. Okey, susut nilai ada 2. Satu yang dibagi peratus, satu yang tak bagi peratus. Kalau bagi peratus macam biasa, garis lurus bagi kurangan. Kalau tak ada peratus, awal tambah beli tolak. Alright, konsep alat tulis sama. Awal tambah beli tolak akhir. Tapi jangan tulis susut nilai alat tulis. Tulis alat tulis saja. Alright, yuran lapuk ada di sini, jangan lupa. Dan last kali dapat apa? Lebihan atau kurangan. Positif dapat lebihan, negatif akan dapat kurangan. Dan step number 5, last kali yang kita buat ialah apa? Kita buat ialah PKK. Sebut je PKK. PKK pelajar mesti ambil dekat maklumat akhir. Apa maklumat akhir dekat mana? Iaitu maklumat pada 31 hari bulan dan juga maklumat tambahan. Itu kena jelas. Semua masukkan, jangan tertinggal. Okey pelajar, kat sini pelajar dalam PKK ni ada 2 je pengiraan. Apa pengiraan? Yang pertama ialah bank. Okey, bank boleh jadi aset semasa, bank boleh jadi liability semasa. Apa formula bank? Baki awal tambah wang masuk tolak wang keluar. Positif akan masuk aset semasa, kalau negatif liability semasa. Bank overdraft. Ataupun pelajar kadang-kadang pelajar dia dah kira tapi dia tak tulis bank, dia tulis apa? Baki HP. Baki HP dalam akaun penerimaan dan pembayaran itu adalah bank. Okey, jadi pelajar kena hati itu. Okey, dan yang kedua apa yang perlu dikira ialah dana terkumpul. Pelajar dana terkumpul. Okey, dana terkumpul ialah apa? Ini ialah dana terkumpul awal. Okey, dana terkumpul awal. Dana terkumpul awal ialah apa? Modal awal. Boleh pelajar modal awal. Apa formula modal awal? Aset tolak liability. Okey. Dana terkumpul awal kalau dia tak suruh kira, pelajar buat menghitung saja seperti ini. Kalau suruh buat penyata, pelajar kena buat penyata. Tak buat penyata, hilang markah. Biasa suruh buat penyata, biasa 5 markah. Jadi kena hati-hati. Ingat kalau soalan suruh buat penyata, dana terkumpul awal, mesti buat aset tolak liability. Yang warna biru ni, kita buat ni. Kalau soalan tak suruh buat penyata, dia suruh menghitung, just buat formula matematik. Okey, ini yang kita belajar 4 minggu belajar. Bukannya sekejap, 4 minggu. Okey, alright. Jadi pelajar hari ni kita nak buat soalan penuh. Dan soalan penuh ni bukannya biasa-biasa. Soalan ni kebat, berunsurkan kebat. Jadi pelajar-pelajar boleh lihat soalan nombor apa yang kita nak fokus. Terus tengok awak punya soalan ni. Okey, sebelum tu kita akan contoh soalan dulu. Okey, soalan nombor apa? Kita buat soalan SPM 1 dah habis SPM 1 dah habis
SPM 1 dah habis. SPM 2. Kita akan buat SPM 2. Okay, buat SPM 2. Okay, alright. Jadi pelajar, jadi yang ini, sebelum ni cikgu akan padam. Okay. SPM 2 kita dah buat, tapi kita buat step number 1 je. Apa kita dah buat? Kita dah buat akaun yuran. Kita dah buat akaun yuran. Okay. Pelajar dah buat belum akaun yuran ni? Akaun yuran. Dah buat belum? SPM 2. SPM 2. Dah buat belum? Tengok selak-selak sikit SPM 2 tu. Dah buat belum akaun yuran? Dah. Okey, dah. Dah pelajar semua dah buat. Dah buat. Sekejap mana tak print sekejap. Sekejap. Apa hilang tu? Sekejap. Okey, ni explain dulu. Okey, alright. Selesai. Okey, kita dah buat yuran. Yuran kita dah selesaikan. Mungkin pelajar-pelajar yang tertinggal ni pelajar tak dapat tengok. Pelajar tengoklah sekali lalu. Pelajar yang tertinggal kelas minggu lepas, pelajar ataupun terkeluar awal, pelajar buatlah. Pelajar tulis dulu. Pendapatan dan perbelanjaan nilai dia 8590. 8590. Jadi pelajar tengok tulis ni dulu. Dekat SPM nombor 2. SPM 2. Soalan SPM 2. Okay, jadi pelajar kita dah selesai. Hari ni kita nak habiskan. Okey pelajar, sekali lalu sebelum kita buat, cikgu ajar conteng dululah. Conteng sebenarnya cikgu tak berapa suka sangat conteng-conteng soalan ni. Tak apalah, kita nak tunjukkan, kita nak fahamkan. Kita nak faham. Okey pelajar. Okey, sekali lalu kita baca soalan nombor 2. Okey, butir-butir berikut diambil daripada buku Kelab Seri Ramai yang menjual kraft tangan bagi menambahkan pendapatan pada 1 Disember 2020. Okey, jadi pelajar, bila pelajar tengok soalan ni pelajar, semua butiran yang ada dalam buku tunai ataupun dipanggil apa ni? Akaun penerimaan dan pembayaran. Penerimaan dan pembayaran ni dikenali juga sebagai apa? Akaun bank. Kadang-kadang soalan guna akaun bank. Kadang-kadang soalan guna apa? Buku tunai. Buku tunai. Tak kisahlah, tak kisah. Pelajar kadang-kadang dia guna apa? Kebanyakan memang dia guna akaun pendapatan dan pembayaran. Konsep dia sama. Dia apa konsep dia? Debit ialah wang masuk, kredit ialah wang keluar. Okey, jadi pelajar kena tahu konsep kat sini. Semua akaun penerimaan dan pembayaran rekod berapa kali? Akan rekod 1 kali saja. Pelajar, rekod 1 kali je. Itu secara asal. Okey, alright. Okey pelajar, yang pertama. Baki pada 1 Januari. Nak masuk ke mana ni? Kita nak guna dekat mana? Ini kita nak kira dana terkumpul awal. Ini adalah bank awal. Jangan lupa ini bank apa? Bank awal. Untuk dana apa? Dana terkumpul awal. Alright, ini adalah bank pada 1 hari bulan. Jangan lupa. Ini adalah bukan baki. Dia panggil apa? Bank. Ini bank awal. Ini bank awal. Jangan lupa. Okay, bank awal. Okay, alright. Lepas tu pelajar yuran. Yuran kita dah guna dah. Okay, yuran ni kita dah guna. Yuran ni semua kita dah buat step number 1. Ingat lagi tak step number 1? Buat apa? Yuran. Okay, settle. Nanti cikgu terangkan. Dia ada kelainan sikit. Tapi kita pegang dulu semua akaun pendapatan penerimaan dan pembayaran mesti rekod sekali. Okey pelajar, yuran masuk. Okey pelajar, selain daripada tu pelajar, ini semua pelajar kena hati-hati. Kenapa kena hati-hati? Semua ini adalah penerimaan. Apa yang dikaitkan dengan penerimaan yang kena hati-hati? Pelajar, semua penerimaan ini boleh dijadikan apa? Pendapatan modal. Pernah dengar tak pendapatan modal? Pelajar? Respon sikit, pendapatan modal pernah dengar tak? Pernah. Masuk mana pendapatan modal? Pendapatan modal masuk mana? PKK. Ya betul. Masuk dalam PKK. Dekat dana terkumpul. Bagus. Masuk dalam PKK. Okey, bagaimana nak tahu dia pendapatan modal? Okey pelajar, duit yang kita terima ni digunakan untuk nak jadikan aset. Duit yang kita nak gunakan ni akan ditukar kepada aset. Okey pelajar, kalau kat sini kita baca ada yuran masuk, yuran pertandingan, yuran jualan kraft tangan, derma. Okey, tak ada pun dia tulis yuran masuk digunakan untuk bangunan. Okey, yuran pertandingan digunakan untuk bina gelanggang, tak ada disebut. Okey, jadi dia tak menggambarkan pendapatan modal. Tetapi pelajar kena baca juga maklumat tambahan. Okey pelajar, sekali lalu, ada tak cerita pasal pendapatan modal kat sini? Ada tak?
Ada tak dia cerita? Ada pelajar, dia cerita. Kat mana dia cerita? Dekat maklumat tambahan nombor apa? Maklumat tambahan nombor 3. Cuba baca. Yuran hendaklah dimasukkan ke dalam tabung pembinaan gelanggang. Yuran. Yuran mana pelajar ni? Pelajar. Ini yang yuran hendaklah dimasukkan. Ini adalah yuran masuk. Merujuk pada apa? Yuran masuk. Yuran masuk hendaklah dimasukkan ke dalam tabung pembinaan gelanggang futsal. Pelajar. Ada tak yuran masuk? Ada. Ini dia. Jadi pelajar, yuran masuk ni akan digunakan untuk apa? Bina gelanggang. Jadi dia automatik apa? Dia adalah pendapatan modal. Jangan lupa, dia akan masuk mana nanti? PKK. PKK. Okey, yang lain-lain tak ada nak masuk mana? Yang lain tak ada, kita akan masukkan jadikan sebagai hasil. Jadi pelajar kena hati-hati. Jadi kena hati-hati dekat penerimaan ni. Okey. Sekali, dia yuran masuk akan terus masuk dalam PKK. Jangan lupa. Yuran pertandingan. Okey, sebut pertandingan. Jangan lupa nak buat apa? Nak kira apa pertandingan? Ada tak? Ini wang masuk pertandingan. Wang keluar pertandingan ada? Pertandingan. Ada? Ada. Okey, sekarang nak buat apa? Sekarang kita nak kira untung atau rugi. Untung atau rugi? 730 dengan 820. Untung ke rugi pertandingan? Rugi. Rugi. Kenapa rugi? Dapat duit 730. Betul? Keluar duit berapa? 820. Betul? Okey, jadi rugi. Tulis siap-siap kat bawah ni. Senang. Rugi. Rugi pertandingan. Okey, berapa rugi? Tolong cikgu kira berapa rugi? 730 tolak 820. Berapa dapat? 90. 90. Rugi ni negatif. Negatif ni. Rugi negatif menunjukkan kita rugi. Okey? Jadi yuran pendapatan pertandingan futsal jangan masuk lagi dah. Tak payah masuk. Yuran belanja pertandingan tak masuk. Nak masuk mana? Kita masuk sekali saja. Iaitu rugi pertandingan futsal. Dekat mana? Dekat belanja. Dekat belanja. Alright? Selesai. Okey, jualan kraft tangan. Nak masuk mana jualan kraft tangan ni pelajar? Jualan. Jualan nak masuk mana? Akan digunakan apa ni? Ini jualan apa ni? Ini jualan tunai. Jualan tunai. Jualan tunai ni nak masuk mana? Masuk dalam perdagangan. Masuk mana? Perdagangan. Right? Derma. Derma. Derma dapat duit. Tapi derma ni bukan untuk bina gelanggang ke, buat bangunan ke, bukan. Sebab apa dia tak sebut? Okey, jadi derma ni nak masuk mana? Derma ni akan masuk dalam hasil. Hasil. Hasil kat mana? Step number 4. Betul belajar? Hasil. Jangan lupa perdagangan, pendapatan dan perbelanjaan. Ingat lagi tak? Pendapatan belanjaan apa cikgu panggil? Pendapatan tu hasil, belanja itu adalah belanja lah. Ini ialah penerimaan dapat duit. Okey, berikutnya kredit. Pembayaran. Sebut je pembayaran ni apa? Wang keluar. Okey pelajar. 1. Khusus motivasi. Okey pelajar, respon sikit pelajar. Masuk mana khusus motivasi? Nak rekod kat mana nanti? Sekali je. Rekod kat mana? Mana? Ni belanja. Belanja kat mana belanja? Khusus motivasi pembayaran ni belanja. Masuk belanja. Lengkapan. Ini lengkapan apa belajar? Respon sikit. Lengkapan ni lengkapan apa belajar? Cepat belajar. Respon sikit. 4 minggu belajar ni. Sia-sia je belajar ni. Respon sikit. Ni apa ni lengkapan ni? Apa maksud lengkapan kat sini? Lengkapan yang dibeli. Bukan dibeli. Dibeli. Okey, paling senang adalah lengkapan baru. Baru beli. Lengkapan yang baru beli. Okey, alright. Untuk apa lengkapan ni? Lengkapan ni pelajar nampak tak? Tanda soal kat sini lengkapan. Akhir tak ada. Okey, awal ada. Awal 15,500. Awal tahun kita ada 15,500. Lepas tu kita baru beli 600. Apa kesan? Apa kesan dekat lengkapan? Boleh tak dapatkan tanda soal? Boleh. Macam mana nak buat? Tambah. Tambah berapa? 600. Okey, jadi berapa jumlah lengkapan akhir? Tolong cikgu. Tolong cikgu. Berapa nilai dia? 16,100. 16,100. Okey, dah dapat 16,100. Okey, selesai. Okey, berikutnya. Surat khabar dan majalah. Nak masuk mana surat khabar dan majalah? Hari ni conteng dulu soalan dengan cikgu. One by one satu-satu. Lepas ni kita buat. Surat khabar dan majalah nak masuk mana? Sekali rekod. Kat mana? Belanja. Okey, alat tulis. Belanja. Sama. Akaun belum terima. Okey, akaun belum terima akan masuk mana? Akaun kawalan belum terima. Akaun kawalan belum terima. Jangan lupa
Belian kraft tangan. Belian kraft tangan. Belian ni belian tunai. Akan masuk mana? Perdagangan. Jangan lupa. Upah. Upah pekerja kedai. Upah. Upah ialah Audi. Jangan lupa. Masuk mana? Perdagangan. Ada perdagangan, upah masuk dalam perdagangan. Kalau perdagangan tak ada, upah akan jadi belanja. Right? Okey. Seterusnya. Insurans. Masuk mana insurans? Dah lain tak bukan ialah belanja. Jadi pelajar nampak tak? Turutan dia. Satu, satu, satu. Jangan lupa. Semua butiran dalam penerimaan pembayaran mesti rekod sekali. Itu je. Kalau pelajar rekod 2 kali, dua-dua butiran yang pelajar rekod, salah. Jadi pelajar kena tadi. Alright? Okey. Selesai. Ini sehari lalu je kita buat. Okey pelajar. Okey. Lepas tu pelajar 1 hari bulan. Okey. Sebut je awal dengan akhir ni pelajar kena hati-hati. Okey. Sebut je 1 hari bulan. Yang pertama pelajar kita nak cari apa? Kita nak cari dana terkumpul awal. Okey. Boleh tak carikan dana terkumpul awal? Apa formula dana terkumpul awal? Dana terkumpul awal. Apa formula dia? Jangan lupa. Aset awal tolak. Okey, bagus. Liability. Okey, sekarang belajar. Yuran tertunggak. Aset ke liability? Laju sikit respon cikgu. Yuran tertunggak. Aset ke liability? Aset. Aset. Bagus. Lengkapan. Aset. Inventory. Aset. Okey, bagus. Surat khabar tak ada. Inventory. Aset. Akaun belum bayar. Liability. Okey, pelajar. Bila buat dana terkumpul awal, ada satu butiran awal yang kita tak ada disenaraikan di sini. Apa dia? Bank. Yes, bank. Jangan lupa bank. Bank pun 1 hari bulan. Jangan lupa. Nampak tak bank? Jadi bank ni bank awal. Jadi bank asset ke liability? Bank adalah asset. Debit dia asset. Kalau bank dia satu unit dekat kredit, dekat pembayaran, dia adalah bank overdraft liability. Alright? Okay. Sekarang pelajar cuba tekan kalkulator asset tolak liability. Berapa dapat? Asset ada banyak ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5 liability 1. Okay, pelajar. Cikgu nak jumlah aset dulu. Cikgu kirakan aset. Tolong cikgu kira aset. Aset. 22,400. 22,400. Pelajar dah cuba kira dah. 22,400. Okey. Double confirm dengan cikgu. Dapat tak? 22,400. Double confirm sekarang? Dapat. Okey. Tolak dengan liability 1470. Okey pelajar. Berapa pelajar dapat dana terkumpul awal? 20930. 20930. Okey, selesai. 20930 selesai. Okey, bagus. Okey, belajar. Habis. Lepas tu belajar. Jangan lupa 31 Disember nak masuk berapa kali? 31 Disember mesti maklumat akhir. Maklumat akhir mesti rekod berapa kali? 2 kali. Mesti rekod 2 kali. Jangan lupa. Okey, kita catatkan satu-satu. Nak rekod kat mana? Yuran tertunggak. Nak rekod kat mana yuran tertunggak? Yuran tertunggak ialah kat mana tadi? First, kita masukkan dalam akaun yuran. Cikgu tulis AY, akaun yuran. Betul? Sekali lagi, akaun yuran tertunggak kat mana? Kali kedua mesti dekat PKK. Kali kedua mesti kat mana? PKK. Alright, PKK dekat mana yuran tertunggak? Aset semasa. Jangan lupa. Alright, okay. Lengkapan. Nak kira kat mana lengkapan ni? First, lengkapan kita nak kira susut nilai. Okay, susut nilai. Kedua, nak masuk ke mana? Aset bukan semasa. Mesti rekod 2 kali. Inventory alat tulis. Pertama, inventory alat tulis. Apa formula alat tulis? Awal tambah beli tolak akhir. Okey, pertama kali kita gunakan dalam belanja. Kali kedua, inventory alat tulis akhir. Kat mana? Aset semasa. Jangan lupa. Surat khabar dan majalah belum bayar. Okey, pelajar. Belum bayar nanti kita ada buat tambah tolak. Betul? Okey, pertama kita gunakan untuk belanja. Kedua nak masuk mana? Kadar surat khabar belum bayar. AS ke LS? Belanja belum bayar. LS. Betul? LS. Okey. Inventory kraft tangan. Nak masuk mana? Inventory ni. Inventory akhir. Satu, pertama sekali masuk dalam perdagangan inventory. Kedua nak masuk mana? Aset semasa. Mesti rekod 2 kali. Konsep. Maklumat akhir. Okey, berikutnya. Akaun belum bayar. Kraft tangan. Okey. 1120. Ini inventory. Ini ada ABB akhir. ABB akhir masuk mana? Akaun kawalan belum bayar. Betul? Kali lagi nak masuk mana? AS ke LS? Akan masuk ABB, akan masuk mana? LS. Kali kedua mesti PKK. Right? Okey. Berikutnya. Cikgu, saya nak tanya tentang perasan. Yang akaun penerimaan dengan pembayaran tu, yang akaun boleh terima kraft tangan tu, bukan duduk belah tu kan? Mana? Ini. Akaun belum terima kraft tangan. Ini, ya. Akaun belum bayar kan? Akaun belum terima kraft tangan. Ni, akaun belum terima, akaun belum terima lah. Akan masuk dalam akaun kawalan belum terima lah. Kan ABT ni.
Tapi jawapan dia AKBB ya. Yang mana? Yang mana? Bukan. Wang keluar. Oh, yang mana? Yang kat atas ke kat bawah ni? Akaun penerimaan lah. Penerimaan. Mana akaun penerimaan? Ni, yang akaun bank ni. Akaun bank. Okey, dekat penerimaan. Dekat pembayaran tu. Oh, dekat pembayaran. Okey, pembayaran. Ada akaun belum terima. Bukan supposedly akaun belum terima tu kena dekat penerimaan ke? Ya, silap kat sini kan? Maksudnya kita bayar kepada siapa? Kita bayar, ini salah type ni, salah type. Akaun belum apa ni? Bayar. Akaun belum bayar. Betul tak? Kalau terima dekat debit, betul tak? Ini, okey, jadi akaun belum bayar. Okey, betul kan? Akaun belum apa? Akaun belum bayar. Betul kan nanti? Betul kan Betul kan balik. Akaun belum bayar, AKBB. AKBB. Betul. Okey, AKBB. Betul, kita bayar dengan ABB. Boleh? Alright? Okay, ada nak tanya tak? Lain boleh tak? Yang lain boleh tak? Boleh Okay. Alright. Seterusnya. Upah pekerja kedai belum bayar. Okay, ini upah akan masuk mana? Akan masuk dalam perdagangan. Ingat lagi tak perdagangan nanti? Ada tambah, ada tolak. Betul? Upah. Masuk perdagangan. Jangan lupa. Perdagangan. Kedua, masuk mana? Upah pekerja kedai belum bayar. AS ke LS? Belanja belum bayar. AS ke LS? LS. Okey, LS. Jangan lupa. Okey, LS. Okey, selesai. Okey, belajar. Lepas tu belajar maklumat tambahan. Sebut maklumat tambahan pun sama. Adalah maklumat akhir. Mesti rekod berapa kali? Mesti rekod 2 kali. Jangan lupa. Okey, yang pertama, lengkapan. Nak masuk kat mana lengkapan? Lengkapan nak masuk mana? Susut nilai. Dah tentu tak ada tempat lain dah susut nilai. Masuk mana? Belanja. Dan juga apa sekali lagi? Aset bukan semasa. Okey, boleh tak kirakan susut nilai lengkapan? Boleh tak kirakan? Lengkapan disusun nilai 10% atas kos. Atas kos tenang. 10% kali dengan apa? Kos. Berapa kos dia? Terus ambil akhir. Ada tak lengkapan akhir? Cuba cari kat atas. Ada tak lengkapan akhir? Ni lengkapan akhir. Berapa akhir dia? Kita dah kira tadi. Berapa ribu? 16,100. Jadi berapa nilai dia? 16,100. Pakai hijau je lah sini. 16,100 kali dengan berapa? Kali dengan 10%. Okey, berapa pelajar dapat? 1610. Betul? Rekod 2 kali. Satu dekat mana? Belanja. Satu lagi dekat mana? Aset bukan. Jadi kena. Boleh? Okey. Okey, faham tak ni? Boleh pelarasan kita dah belajar banyak kan pelarasan. Jadi kena hati Okey, berikutnya. Insurans yang dibayar adalah untuk tempoh setahun bermula 1 April. Sebut je insurans ni tak payah pening-pening lah. Insurans ni mestilah tempat dia belanja. Betul? Sekali lagi dia mesti apa? AS. Sebab apa? Mesti insurans prabayar. Okey, sekarang belajar kita nak tahu berapa banyak prabayar. Boleh tak kirakan prabayar? Berapa banyak prabayar? Okey, kita mula 1 April. Okey, 1 April. Pelajar, cikgu conteng sikit 1 April. Okey, kita bayar untuk setahun. Setahun. Jadi 1 April 2020. Jadi kalau kita bayar sampai bila pelajar? Automatik sampai bila? 31 Mac 2021. Betul pelajar? Sebab insurans dia adalah setahun. Tak nampak. Adalah setahun. Okey, tetapi kita punya tutup akaun ialah 31 Disember. Jadi pelajar kita sepatutnya kira sampai 31 Disember saja. 2020. Jadi ini macam biasa, ini adalah terlebih. Berapa banyak terlebih? Prabayar. Berapa bulan prabayar? Berapa bulan pelajar? 3 bulan. Boleh tak cari 3 bulan? Dah tentu boleh. Berapa insurans kat atas? Cuba tengok insurans kat atas. Insurans ialah 1,200 setahun. Setahun ialah 1,200. Boleh tak cari untuk sebulan? Boleh. Bagi dengan 12. Berapa sebulan? 100. Berapa bulan terlebih? 3. Kali 3. Berapa dapat? 300. Apa maksud 300 ni pelajar? Prabayar. Prabayar. Jadi dalam belanja kena tolak. Sekali lagi 300 masuk ke mana? AS. Kenapa masuk AS? Sebab dia prabayar. Okey? Prabayar. Okey. Yang penting cikgu nak tunjuk ke sini 2 kali rekod. Okey. Okey, ada siapa nak tanya tak? Siapa nak tanya, tanya. Siapa nak tanya, tanya. Lepas tu penting kita buat pelarasan-pelarasan ni sebelum kita dah belajar. Senang sikit pelarasan ni. Okey. Habis. Nombor 3. Nombor 3 kita dah sentuh sebenarnya.
Yuran masuk adalah dimasukkan ke dalam tabung pembinaan gelanggang. Jadi apa nak buat pelajar? Yuran masuk ni pelajar, kita kena tolak dari sinilah. Itu 2 kali pelajar. Satu dekat sinilah. Ini dia panggil akaun, ni panggil apa? Akaun penerimaan dan pembayaran. Tindakan pertama kita kena pasti yuran masuk tak masuk dalam penerimaan. Tak masuk dalam pendapatan. Betul? Dia akan masuk mana nanti? Dia terus masuk dalam pendapatan modal. Jangan lupa, ini terus masuk dalam pendapatan modal. Alright. Okay, nombor 4. Jadi pelajaran dia bukan tersalah ke apa. Dia just ini pemberitahuan je. Dia beritahu je. Yuran masuk itu adalah untuk bina gelanggang. Patut tak payah rekod 2 kali. Dia bukan kesilapan, dia bukan tertinggal, bukan. Dia just nak inform saja. Jadi terus rekod dalam pendapatan modal. Okay, last kali. Nombor 4. Yuran yang masih tertunggak tahun lepas hendaklah dihapus kira sebagai yuran lapuk. Pelajar, kita dah kira dah yuran lapuk. Berapa pelajar dapat yuran lapuk? Tolong cikgu. Pelajar dapat berapa? 60. 60. Okey, masukkan mana 60? 2 kali rekod. Satu ialah akaun yuran. Pelajar dah buat. Sekali lagi. Nak masuk mana yuran lapuk? Belanja. Pelajar masuk belanja. Okey, selesai pelajar. Jadi pelajar, kalau pelajar dapat soalan macam ni lah pelajar contoh. Pelajar tahu. Semua penerimaan dan pembayaran rekod sekali saja. Jadi semua awal nak cari apa? Dana cukup awal. Akhir nak cari apa? 2 kali rekod. Kita akan gunakan 2. Akhir ialah masuk apa? 31 Disember dan juga maklumat. Itu pelajar kena tangkap. Alright? Okey. Lepas tu pelajar, yang lain-lain tu pelajar sikit-sikit je lah. Sikit-sikit tu pelajar kena tahu. Okey, nanti cikgu nyatakan. Okey, berikutnya pelajar jangan lupa step number 3. Apa step number 3 pelajar? Pelajar kena buat pelarasan belanja dan hasil. Ramai pelajar tertinggal juga ni. Okey pelajar, apa dia pelarasan belanja dan hasil? Pelajar, dia tak sebut dekat ni. Pelajar, dia sebut tarikh je. 1 hari bulan dengan 31. Ada tak pelarasan terlebih dan terkurang kat sini? Tolong cikgu, ada tak pelarasan terlebih dan terkurang? Cuba tengok, ada tak? Kita tengok dekat 1 hari bulan ni, ada tak? Yuran apa? Yuran dah buat, yuran tak payah buat. Ada tak? Ada. Apa dia? Surat khabar belum bayar. Surat khabar belum bayar. Apa nak buat dengan belum bayar? Belum bayar ialah terkurang. Biasa kalau akhir kita nak buat apa? Konsep biasa. Kalau terkurang mesti kena tambah. Awal terbalik. Terbalik nak buat apa? Tambah. Tapi tak ada nombor, tak payah. Tambah jadi apa ni? Tolak. Tolak. Jadi awal tak ada lah. Okey, jadi nak modify kat mana? Terus modify dekat surat khabar. Ada tak surat khabar kat atas? Ada. Surat khabar ada kat atas. Okey, berapa surat khabar kat atas? Cuba tengok. Berapa surat khabar? 390 nak buat apa? Terus tolak dengan 120. Okey, tolong cikgu. Terus tambah 120. Sorry, berapa dapat? Tolong cikgu kira. 390 tambah 120. 510. Okey, selesai. 510. Okey, habis. Okey, ada lagi tak? Cuba tengok. Ada upah. Jangan lupa upah. Upah belum bayar. Belum bayar apa konsep dia? Terkurang. Terkurang nak buat apa? Terkurang kena tambah. Tak kira belanja ke hasil, konsep dia sama. Terkurang mesti tambah. Awal nak buat apa? Tolak. Okey, awal tak ada. Tak ada tak bayar. Okey, cari upah kat atas. Ada tak upah? Ada. 300. 300 upah, 300. Nak buat apa? Tambah 150. Berapa pelajar dapat? 450. Okey, 450. Okey, selesai. Okey, pelajar dah habis tu. Okey, jangan lupa maklumat tambahan. Maklumat tambahan ialah apa? Maklumat akhir. Jadi tak payah guna konsep terbalik. Okey. Ada tak terlebih dengan terkurang kat sini? Ada. Tadi kita dah kira. Apa dia? Insurans. Insurans sebut mesti apa? Prabayar. Berapa ribu prabayar dia? 300. Nampak tak? 300. Nampak tak 300 tadi? Tak kepala cikgu. Nampak tak 300? Boleh. Jadi insurans nak tambah ke nak tolak? 300 pelajar. Respon sikit pelajar. 300 nak tambah ke nak tolak? Tolak. Okey, cari insurans kat atas. Tolak 300. Okey, berapa pelajar dapat? 900. Okey, selesai. Bila dah buat macam ni, nak buat senang. Kita akan buat satu persatu. Dah conteng macam ni, kita buat. Tapi conteng ni pun terlampau banyak ni. Belajar Okey, jadi soalan ni kebat dah belajar. Nanti cikgu terangkan last kali kebat dia dekat mana. Okey, alright. Jadi pelajar follow dengan cikgu buat satu persatu. Okey, jadi pelajar cikgu kecilkan skrin. Cikgu kecilkan skrin sikit. Okey, semua pelajar dah ada modul dah ada. Jadi kita akan ambil je. Ini untuk cikgu nak tengok terus Ni senang.
Sekejap ya. Cikgu setting sekejap kertas ni. Okey, cikgu setting sekejap Okey, sekarang. Okey, pelajar, kita dah buat yuran, kita dah settle yuran. Sekarang kita nak buat apa? Akaun kawalan belum bayar. Kawalan belum bayar. Okey, sebut kawalan belum bayar, inilah asas dia yang cikgu hitamkan. Okey, pelajar. Yang pertama pelajar, tulis tahun dulu. Okey, baki bibi tahun berapa ni? 2020. Jadi cikgu buat 2020. Berapa bulan? Januari 1. Januari 1. Lah, yang lain semua apa? Disember 31. Okey, yang lain semua 2020. Disember 31. Jangan lupa. Lepas ni cikgu akan masukkan semua jawapan dalam awak punya ni. Ini 2021, Januari 1. Pelajar, kenapa cikgu tekankan soalan ni? Sebab soalan ni dah lama tak keluar. Kedua. Okey pelajar, itu yang pertama. Yang kedua pelajar, kalau soalan ni soalan wajib, cikgu tak mengharapkan awak dapat markah penuh. Kalau awak dapat markah penuh, bonus. Itu memang special, luar biasa. Pelajar, kalau dapat markah penuh, imbang buat sampai habis, memang luar biasa. Pelajar, tapi paling tidak, sekurang-kurangnya pelajar dapat curi 20 markah per 25 pun bagus. Pelajar dapat 15 per 25 pun bagus. Cikgu tak nak sampai awak tak tahu nak buat. Tengok soalan termenung, habis 25 markah. 25 markah habis, memang tak ada chance langsung nak dapat A. Pelajar, paling tidak jawab separuh pun jadilah. Suka tak suka, kena ngadap soalan. Boleh pelajar? Sebab apa? Ini adalah soalan LCI yang antara soalan-soalan yang akan keluar dekat soalan nombor 3. Nombor 2 kita dah tahu. Soalan nombor 2 penyata kewangan milikan tunggal. Yang ketiga mungkin yang ini. Jadi kena hati. Right? Nak tak nak kena pandai buat. Okey, sebab tu kita cikgu ambil masa lama sebab apa? Cikgu dah kata tadi. Sebab topik ni mirip dengan rekod tak lengkap analisis. Jadi pelajar automatik pelajar dah ulang lagi. Okey, baki awal. Cuba tengok pelajar baki awal. Dekat mana pelajar nak ambil? Okey pelajar, cikgu yang highlight-highlight ni cikgu padam dulu. Yang highlight-highlight cikgu padam dulu. Cikgu nak gunakan bukan sini je. Okey, yang mana cikgu highlight maksudnya dah rekod. Okey. Okey, jadi pelajar kita tengok satu-satu. Okey, mana kawalan belum bayar awal? ABB. Mana ABB? ABB awal yang ini. Ini ABB. Awal. Jadi pelajar yang tak berapa nak tangkap, bila cikgu highlight dia nampak. Okey, awal. Berapa awal? 1470. Okey, terus masuk akhir. Berapa akhir? 1120. Okey, 1120. Terus masuk akhir. Okey, bank. Berapa bank? Yang tadi cikgu salah type tadi. ABB. ABB ni. Berapa nilai dia? 1070. Okey, masukkan. 1070. Ini bank. Alright. Yang lain-lain ada tak? Diskaun. Kalau ada, dia sebut kat mana? Dia akan sebut dekat maklumat tambahan. Kalau ada. Tapi kita dah baca. Tak ada diskaun, tak ada pulangan, tak ada faedah, tak ada angkutan masuk. Okey, selesai. Okey, sekarang boleh tak cari belian? Okey, jumlahkan sebelah debit. Berapa dapat debit? Tolong cikgu. Berapa dapat? 0912. Dapat tak? 2190. Betul tak? Betul. Betul. Okey, berapa dapat belian? Tolong cikgu. 720. 720. Okey, selesai. Okey, jangan lupa HB mesti pindah BB 1120. Okey, selesai. Okey, habis untuk ABB. Habis untuk ABB. Pelajar tak faham dekat mana, pelajar terus mencelah. Jangan tunggu-tunggu cikgu. Terus mencelah. Okey, berikutnya. Cikgu nak teruskan buat perdagangan. Okey, perdagangan soalan suruh buat, jangan lupa. Okey, ini kita dah jawab, yuran dah buat. Yuran kita dah buat. Okey, kawalan belum bayar dah buat. Sekarang kita buat apa ni? Kita buat akaun perdagangan. Okey, perdagangan. Okey, kelab apa dulu ni? Nama tuliskan nama kelab tu. Satu-satu. Kelab apa nama dia? Kelab Sri Damai. Okey, akaun perdagangan apa? Kraft tangan. Okey, berapa hari bulan? 31 Disember 2020. Okey, buat satu-satu. Kita akan buat satu-satu. Jadi pelajar dengan teliti, teliti. Okey, yang tadi yang cikgu ni cikgu padamkan. Cikgu padamkan dulu. Okey, kita nak fokus pada butiran yang cikgu rekod. Takut pelajar tak perasan. Okey, berikutnya. Pelajar, yang pertama, jualan ialah jualan tunai tambah jualan kredit. Okey, ada tak jualan tunai? Cari jualan tunai. Ada tak jualan tunai? Ada. Ini jualan kraft tangan. Ini adalah jualan tunai. Lepas tu cikgu tulis P. P ialah perdagangan. Berapa nilai dia? 1650. Betul. Ada tak jualan kredit? Jualan kredit adalah ABB. Ada tak ABT? Ada tak akaun kawalan belum terima? Tak ada. ABT tak ada. Jadi jualan kredit dia adalah kosong. Betul? Jadi berapa jumlah jualan sepenuhnya? 1650. Okey, 1650. Okey, selesai.
Okey, inventory awal. Dekat mana inventory? Okey, inventory awal dekat sini belajar. Inventory craft tangan. 1 hari bulan. 1350. 1 hari bulan awal. Letakkan 1350. Okey. Belian. Apa tu? Belian tunai tambah belian kredit. Mana belian tunai? Belian tunai dalam pembayaran. Ada tak belian? Ada. Belian craft tangan. Sebab tu cikgu tulis P. Betul? Berapa nilai dia? 450. 450. Belian tunai. Tambah belian kredit. Mana belian kredit? Yang kita dapat tadi. Bawa turun. Berapa nilai dia? 720. Okey, tolong cikgu total. Berapa dapat? Berapa? 1170. Betul? Betul. Betul. Okey, tambahkan. Berapa dapat? 0, 12, 5, 2520. Betul, 2520. Okey, tolak inventory akhir. Mana inventory akhir? Inventory akhir dekat inventory craft tangan akhir 31 Disember. 1950. Masukkan. 1950. Okey, tolakkan. Berapa dapat jumlah? 2520 tolak 1950. Pelajar, ini cikgu nak letak ni lah. Cikgu nak letak tukarkan tempat. Cikgu nak tukarkan tempat. Sekejap sebab ni kena kepala cikgu. Okey, alright. Yang ni tak apa. Kena cikgu, yang ni tak apa. Okey, jadi penting yang ni. Okey, alright. Jadi pelajar berikutnya, tambahkan, tolong cikgu tolakkan berapa dapat? Berapa dapat tadi? 2520 tolak 1950. 570. 570. Okey, alright. Tambah apa? Audi atau belanja craft tangan. Okey, ada tak Audi? Apa dia Audi? Upah. Ini upah. Upah pekerja kedai. Jadi pelajar, kita terus ambil nilai yang ujung. Berapa nilai dia? 450. Tuliskan upah pekerja kedai. Okey, buatkan jalan kerja. Apa jalan kerja dia? 300 tambah 150. Okey, pelajar dapat berapa? 450. Okey. Ada lagi tak belanja craft tangan? Sebut belanja, tengok dekat pembayaran. Ada tak? Belanja craft tangan. Tak ada. Habis. Okey, habis. Tambahkan dua-dua. 570 tambah 450. Berapa pelajar dapat? 1020. 1000? 12. 1020. Ha? 1020. 1020. Okey, 1020. Okey, tolakkan. Berapa pelajar dapat? Berapa pelajar dapat? Tolakkan. 630. Okey, 630. 630 positif. Jadi lebih dipanggil sebagai untung. Untung apa pelajar? Untung craft tangan. Untung craft tangan. Jangan lupa. Untung craft tangan. Betul. 630. Okey, alright. Okey, sama tak dengan jawapan kat bawah cikgu bagi? Cuba tengok jawapan. Sama tak? Untung. 630. Okey? Selesai. Seperti yang cikgu cakap lah. Memang soalan ni agak padat dan susah sikit lah. Tapi dapat kuasai, alhamdulillah. Asalkan boleh buat sampai habis tu, kira okey lah. Imbang tu perkara kedua. Yang penting buat. Buat sampai habis je, 20 markah dalam tangan. Okey, selesai. Ada nak tanya tak perdagangan? Kalau tak, cikgu teruskan. Boleh? Okey, paling tidak pun jawapan pelajar nanti dah ada jawapan. Nanti pelajar nak ulang kaji senang. Pelajar tahu macam mana dah buat. Lepas tu buat jalan kerja penuh. Okey, jangan minta nanti dah belajar, dah berapa bulan nanti. Bulan 2, cikgu ada tak jawapan kelab ni? Memang tak ada lah jawapan cikgu. Setiap kelas, lepas kelas, cikgu akan masukkan jawapan dalam grup, pelajar rujuk. Penuhkan dulu jawapan. Buat ke tak buat ke, itu lain kira. Itu nanti buat ulang kaji, nanti pelajar automatik pelajar buat. Penuhkan dulu jawapan. Jangan dah belajar dah lama, nanti bulan Disember cikgu nak jawapan ni, memang tak ada lah pelajar. Sebab apa? Jawapan saya semua saya buat dengan pelajar. Right? Dan saya pun tak ada jawapan. Jadi kalau dapat, kita buat sama. Tak dapat, kita bincangkan. Kenapa tak dapat? Alright? Okey, berikutnya. Akaun apa ni? Kelab apa nama dia? Tukar balik. Sekejap. Saya pun lupa nama kelab. Kelab Sri Damai. Okey. Akaun pendapatan dan pembelajaran bagi tahun berapa? 31 Disember 2020. Okey, selesai.
Okey, sebut pendapatan. Okey, yang ini tadi yang kita cikgu dah highlightkan warna pink ni, cikgu nak padam balik. Kita fokus apa yang nak perlu tengok dalam akaun pendapatan dan pembelanjaan. Okey. Sebut je pendapatan dan pembelanjaan pelajar, tengok mata kat mana? Tengok dekat akaun penerimaan dan pembayaran. Kat sini dulu pelajar kena tengok. Boleh, kat sinilah tempatnya terletaknya belanja dan hasil. Jadi pelajar kena hati-hati. Okey pelajar. Bagus pelajar, dalam sini pelajar. Cikgu dah kata pendapatan dan belanjaan di step number 4, dia adalah rumusan daripada step number 1, step number 2, step number 3. Pelajar dia akan masuk kat sini. Okey pelajar. Kita masuk dulu step number 1. Ada apa yang nak dipindahkan? Tak lain tak bukan adalah pendapatan dan perbelanjaan. Ini dia. Berapa nilai dia? 8590. Okey, pindahkan dulu. Yuran. Yuran adalah pendapatan. Masukkan terus. Yuran ahli. Okey, dapat di mana? Step number 1. Okey, berapa yuran ahli? Cuba tengok tadi. Cikgu lupa. 8590. Dapat tak? 8590. Dekat ujung terus. Okey. Step number 2 yang tadi kita buat. Untung ke rugi? Untung. Untung masuk mana? Untung masuk dalam pendapatan. Masukkan dalam pendapatan. Untung. Untung apa? Kraft tangan. Pelajar-pelajar boleh nampak tak tulisan cikgu ni? Boleh jelas okey, alright. Kraft tangan. Cikgu cuba besarkan tulisan cikgu. Okey, ini adalah step number 2. Okey pelajar, step number 3 adalah belanja dan hasil yang dah modified. Okey, sekarang pelajar masukkan. Tengok dekat mana? Pendapatan hasil. Penerimaan. Okey, cari hasil. Ada tak hasil? Okey, bank awal tak bayar, yuran dah settle, yuran masuk, pendapatan modal, PKK nanti. Yuran pertandingan. Pertandingan tak bayar tulis pertandingan, kita akan tulis rugi. Rugi dekat mana? Rugi nanti dekat belanja kita buat. Okey, habis. Okey, jualan kraft tangan, perdagangan dah rekod. Sekali je rekod. Satu je yang belum rekod. Apa kat sini? Derma. Okey, ada tak apa-apa perubahan? Tak ada. Terus masuk 420. Selesai. Okey, derma 420. Selesai. Okey pelajar. Ini sekali lalu. Okey dah habis. Okey, kat bawah ada tak lagi apa-apa hasil? Hasil. H. Huruf H. Ada tak? Tak ada. Okey, sekarang pelajar dah boleh jumlahkan. Tolong cikgu jumlahkan. Berapa dapat hasil? Tolong cikgu jumlahkan. Berapa hasil pelajar dapat? 9640. 9640. Okey, selesai. Okey, sekarang buat apa pendapatan perbelanjaan kita yang sama. Cuma belanja banyak dekat maklumat tambahan pun ada belanja. Jadi kena hati. Okey, yang pertama. Belanja. Apa dia tengok dekat pembayaran? Mata tengok dekat pembayaran. Khusus motivasi. Belanja. Masukkan terus. Khusus motivasi. Okey, berapa khusus motivasi? 440. Tak ada jalan kerja. Ambil je. Okey, apa lagi? Surat khabar dan majalah. Okey, berapa surat khabar dan majalah? Tengok. 390 tambah 120. Betul. Berapa dapat? 510. Okey, selesai. Okay, apa lagi belanja? Alat tulis. Okey, alat tulis ada jalan kerja tersendiri. Cikgu terlupa buat tadi. Alat tulis. Apa formula alat tulis pelajar? Tengok balik. Apa formula alat tulis? Awal. Alat tulis awal. Ada tak alat tulis awal? Ada. Mana alat tulis awal? Awal ini. Alat tulis awal. 50. Tambah dengan beli. Mana beli? Alat tulis beli. Ini. 370. Tambah 370. Tolak akhir. Mana akhir? Akhir yang ni bawah. 31 Disember. Akhir. 90. Okey, tolong cikgu kira. Berapa alat tulis? Tolong cikgu. 330. Berapa? 330. Okey, selesai. 330. Habis. Okey, alat tulis 330. Okey, berikutnya. Apa lagi pelajar belanja? Tengok lagi dekat pembayaran. Alat tulis habis. Akaun belum bayar, tak perlu. Belian dah. Upah dah. Insurans. Masukkan insurans. Okey, berapa nilai insurans? Asalnya 1,200. Tolak 300. Sama dengan berapa? 900. Jangan lupa. Okey, habis. Okey, habis. Belanja. Okey, cikgu tandakan belanja tadi. Kita buat belanja. Okey, kita ambil nilai-nilai dia lah yang seperti kita rekodkan. Okey, alright. Ni nilai-nilai dia.
Okey, habis. Okey, jangan lupa pertandingan. Pertandingan kita dapat apa? Rugi pertandingan. Jadi masuk sini, rugi pertandingan. Rugi pertandingan tadi nak letak atas sekali. Boleh tak cikgu? Boleh, tak ada masalah. Tak kisah, tak ikut susunan tak apa. Rugi pertandingan salah. Kena tulis apa? Rugi pertandingan futsal. Jadi kena alert kat sini. Macam mana dapat 90? Iaitu 730 tolak 820. Cikgu nak buat 820 tolak 730. Lagi baik. Kau boleh. Berapa nilai dia? 90. Selesai. Okey, cari lagi belanja kat bawah. Okey, maklumat belanja. Apa lagi belanja? Okey, belanja yang ini inventory dah. Surat khabar belum bayar, kita dah. Event lagi apa? Belanja. Cuba cari belanja lagi. Susut nilai. Ini dia. Apa? Apa? Yuran masuk. Bukan, yuran masuk ialah pendapatan modal. PKK. Itu PKK. Yuran lapuk. Yuran lapuk. Yuran lapuk. Last sekali kita tengok maklumat tambahan dulu. Yang kita jumpa dekat belanja ni apa? Lengkapan ni. Lengkapan nombor 1. B ni. Nampak tak cikgu tulis B? Apa tu B? Ialah susut nilai. Betul? Kita masukkan dulu. Susut nilai. Jadi kita buat teratur. Okay. Susut nilai apa tu? Susut nilai lengkapan. Okay, macam mana dapat tadi? 16,100 kali dengan 10%. Berapa belajar dapat? 1610. Betul tak? 1610. Okay? Alright. Okay, yang kedua, ada lagi tak belanja? Dah, insurans kita dah rekod. Insurans kita dah rekod. Dah tolak dah, tak payah lagi. Yuran masuk tadi, pendapatan modal. Last sekali, yuran lapuk. Bagus, yuran lapuk. Berapa yuran lapuk? 60. Kita dah kira dah. Ikut yuran kita rekod sekali lagi dekat mana? Belanja. Yuran lapuk. Pelajar, kita buat tersusun. Yuran lapuk. Berapa nilai dia? 60. Nak buat tak jalan kerja lagi? Tak payah. Sebab dalam ikut yuran kita dah buat. Okey, selesai. Tambahkan semua. Tolong cikgu. Cikgu nak selang sebaris. Okey, berapa jumlah dia? Jumlahkan belanja. Tolong cikgu. Mungkin di kalangan pelajar dah buat dah sebenarnya ni kan. Revision balik. 3940. 3940. Okey pelajar, tolakkan. Berapa pelajar dapat? Tolakkan. Dapat positif ke negatif? Jelas ini positif. Berapa dapat? Lebihan. Dapat 5,700. 5,700. Sama tak dengan jawapan? Sama. Sama. Faham? Nampak tak belajar? Banyak tau complicated ni. Kita boleh dapat ni suka, lega tau belajar. Suka sangat. Kalau boleh dapat macam ni, ni dalam tangan lah. Kalau boleh buat macam ni, A lah. Kalau lah cikgu tak imbang, cikgu tak apalah. Kalau macam belanja ni ada 2, 4, 6, 7, ada 7 butiran. Pelajar tertinggal 1, memang tak imbang, tak apa. Pelajar buat je. Asalkan pelajar hilang 1, baru 1. Pelajar, tapi pelajar imbang bukan dapat markah pun kan. Jadi pelajar ikut aturan dia, konsep yang betul, pelajar dapat markah juga. Jadi kena tadi. Okey, berikutnya last pelajar. Harap pelajar sabarlah pelajar. Ini punya senang nak baca topik ni. Berbungkus surat. Kalau pelajar buat kata aspek, lagilah meletihkan. Ini pun dah cikgu dah sediakan. Dah senang je nak masuk-masukkan. Okey, habis. Berikutnya pelajar. Kita nak ambil apa? PKK. Cikgu padam-padam je. Cikgu tak nak keliru ni. Okey, cikgu buat yang cikgu nak guna je. Okey, sebut je PKK. Alamak. Sudah padam belanja tu. Tak apalah. Padam je dah. Belanja dah. Okay, alright. Cikgu nak padam yang kuning-kuning. Okay, jadi pelajar, kalau sebut je PKK, mata kita terus tengok dekat mana? Akhir kat mana? 31 Disember dan juga maklumat depan. Right, jadi kita tengok satu-satu. Sebelum tu, kirakan dana tempur awal, pelajar dah kira. Pelajar masukkan dulu, aset awal, berapa awal tadi? 22,400. Liability tadi, berapa liability? 1. Okay, jadi cikgu nak tandakan lah. Cikgu nak tanda warna biru ni. Ni jangan lupa masukkan. 20, 1470. Dapat jawapan 20930. Okey, selesai. Siapa nak tanya ni. Ini dapat dana awal. Okey, kelab, siapa nama kelab dia? Kelab Sri Damai. Okey, PKK pada bila? 31 Disember 2020. Okey, alright. Yang pertama pelajar, ABS. Mata tengok ke mana? Semua mata tengok dekat akhir. 31 Disember. Mana dia ABS? Cari ABS. Apa dia ABS? Yang pertama. Apa dia? Lengkapan. Okey, masukkan lengkapan. Okey, berapa nilai kos? Kos dia ambil yang akhir. Berapa yang akhir? 16,100. Ada tak susun nilai kita kira? Susun nilai terkumpul awal tak ada. Awal tak ada lah. Jadi berapa susun nilai kita dapat tadi? 1610.
Okey, tolakkan pelajar. Tolong cikgu dapat berapa dapat susut nilai terkumpul ABS ini? 14,490. 14490. Okey, selesai. Okey, ada lagi tak ABS? Tak ada. Habis. Habis. Biarkan saja. Okey, berikutnya aset semasa. Aset semasa biasa kita bermula dengan apa bagusnya? Bagusnya mula dengan inventory. Ada tak inventory? Ada inventory. Inventory alat tulis. Bermula dengan inventory dulu. Tulis inventory alat tulis. Cikgu nak masukkan yang lain boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tapi bagusnya macam itulah. Alat tulis. Okey, ambil mana? Akhir. Berapa yang akhir? 90. Jadi AS. Dah tahu dah. 90. Okey, berikutnya. Ada lagi tak inventory? Ada. Inventory craft tangan. Masukkan inventory dululah. Lagi senang Inventory craft tangan. Berapa inventory? 1950. Kena ingat kalau dalam AS tulis alat tulis saja salah. Mesti tulis apa? Inventory. Alright? Okey, dah habis. Okey, ini masukkan inventory 190 AS. Okey, ada lagi tak? Yang lain baru boleh masukkan AS. Apa dia AS yang berada atas ni? AS. Yuran tertunggak. Masukkan yuran tertunggak. Jangan tulis yuran tertunggak. Tulis apa? Yuran ahli belum terima. Jangan tulis yuran tertunggak. Yuran tertunggak tu dalam bentuk soalan. Okey, belum terima. 110. Okey, selesai. Okey, ada lagi tak AS? Okey, habis. Maklumat tambahan, cari AS. Ada tak AS? Ada. Maklumat tambahan nombor 2. Insurans apa tu? Insurans saja belanja. Dia mesti insurans apa? Prabaya. Okey, berapa nilai Prabaya? 300. Okey, selesai. Okey, lagi. Ada tak lagi tak AS? Tak ada. Bank tak ya? Okey, bagus. Bagus. Bank mesti kira. Okey, apa formula bank? Pelajar. Sebelum cikgu dah masuk bank, boleh masuk AS, LS. Jadi kena hati. Apa formula bank? Dalam PKK ada 2 je pengiraan. Apa dia? Bank dan juga modana tempoh awal. Jadi pelajar kena hati. Okey. Formula bank adalah bank awal 1 hari bulan 5170. Tambah semua dengan wang masuk. Ini wang masuk. Okey, tolak dengan wang akhir, wang keluar. Wang keluar semua ambil yang bertype, semua. Jangan ambil yang kita modify ambil nombor yang bertype. Okey belajar. Okey, berapa dapat? Wang masuk baki awal tambah dengan wang masuk tolak dengan wang keluar. Yang cikgu bulatkan warna hijau ni. Okey, berapa dapat? Tolong cikgu kira. Okey, cikgu nak buat macam ni lah. Cikgu buat jalan kerja kat sini dulu. Cikgu buat kira. Okey, bank. Okey, bank. Awal dia berapa awal? Awal dia adalah 5170. Tambah dengan wang masuk. Berapa wang masuk? Daripada 270 sampai 420. Tolong cikgu kira. 12,900. 12,900. Cikgu pun nak kira. Betul tak? Okey. Tolak akhir. Akhir berapa? Wang keluar. Tolak dengan wang keluar. 440 sampai 820. Berapa dapat? Dah kira belum? 5640. 5640. Okey pelajar, double confirm pelajar? Sama tak dengan rakan awak? Sama tak? Sama ke sama? Okey, sama. Okey, dapatkan jawapan. Berapa dapat jawapan dia? Jadi cikgu tandakan star, jangan lupa bank kena kira. Okey, berapa dapat? Tolong cikgu kira, berapa dapat? 12430. 12430. Boleh faham Harap-harap boleh faham lah tulisan cikgu. 12430. Okey, selesai. Okey, jumlahkan semua. Okey, dah tak ada lagi dah. Okey, jumlahkan aset semasa. Berapa pelajar dapat? Tolong cikgu. Berapa dapat? Tolong cikgu. Okey, berapa dapat? Jumlah aset semasa saja. Berapa dapat? Tolong cikgu. 14880. Okey, 14880. 14880. Okey, bagus. 14880. Okey, bagus. Okey, sekarang kita nak cari apa? Liability.
Okey, liability cikgu tandakan warna pink. Okey, mana liability? Okey, liability yang pertama, tengok akhir. Mana liability? Ini dia. Surat khabar, majalah dan majalah belum bayar. Tuliskan. Surat khabar dan majalah belum bayar. Oh, panjang ayat dia belajar. Berapa nilai dia? 120. 120. Okey, alright. Selesai. Kedua, cari lagi LS. Mana lagi LS? Ini dia. Apa dia? Akaun belum bayar kraft tangan. Oh, panjang-panjang ayat dia belajar. Akaun belum bayar kraft tangan. Tulis penuh. Tak tulis kraft tangan, tulis ABB je salah. Jadi dia kelab ni special sikit. Berapa nilai dia? 1120. Semua ambil akhir. Semua ambil akhir. Semua nilai akhir belajar ambil. Okey, habis. Ada lagi tak LS? Ada. Apa dia? Upah pekerja kedai belum bayar. Upah pekerja kedai belum bayar. Okay, berapa nilai dia? 150. Okey, ada lagi tak LS? Habis. Okey, jumlahkan. Berapa pelajar dapat? Habis, pelajar jumlahkan. Berapa pelajar dapat? 1390. 1390. 1390. Ini adalah liability semasa. Tolakkan. AS tolak dengan LS. Berapa dapat? Modal kerja. Berapa dapat modal kerja? Tolong cikgu. 1. Satu tiga empat sembilan kosong. 13490. 13490. Okey, ini apa? Modal kerja. Ini adalah modal kerja. Okey, jadi pelajar dapatkan jumlah imbangan. Berapa jumlah imbangan? 14490 tambah 13490. Okey, tambahkan. Berapa dapat? 14490 tambah 13490. Berapa pelajar dapat? Tolong cikgu. Berapa imbangan? Kirakan berapa? Sebut je. Berapa nombor kita dapat? 27980. 27980. 27980. Okey. Kita biarkan dulu Okey, kalau tengok jawapan PKK tak sama. Okey, biar dulu, tak apa. Tak sama lagi bagus. Belajar biasa buat dengan cikgu set sama je kan. Bila tak sama tak tahu nak cari macam mana pula. Tak apa, kita buat dulu. Okey, dana untuk kelompok awal. Okey, dah dapat kat atas. Dana untuk kelompok awal 20930. 20930. Okey, alright. Tambah lebihan. Berapa lebihan? Lebihan tadi yang kita buat tadi. Lebihan ialah 5,700. 5,700. Kelebihan. Okey, jumlahkan dulu. Tolong cikgu jumlahkan. Berapa dapat? 26630. 26630. 26630. Okey, alright. Tambah pendapatan modal. Apa pendapatan modal? Satu je pendapatan modal tadi. Apa dia? Yuran masuk. Yuran masuk. Okey, berapa nilai yuran masuk? 1040. Okey, 1040. Okey, berapa nilai dia dapat? Tolong cikgu kira. Berapa dapat? 27670. 27670. Okey, sekarang imbang tak? Tak imbang. Okey. Kalau buat macam ni tak imbang, jangan panik. Apa-apa soalan pun berdasarkan pelarasan penyata kewangan, jangan panik. Pertama nak buat apa? Cari perbezaan yang tak imbang. Cari perbezaan tak imbang. Okey, berapa tak imbang? Cari dulu. Berapa nilai dia? Cari beza dia. Berapa beza dia? 310. Berapa nilai dia? Nilai dia adalah 310. Okey, kita nak cari. Nilai dia adalah 310. Pelajar, cuma jangan conteng macam cikgu lah. Nanti dia ganggu jawapan Pelajar, tak apa. Ini sebagai contengan je lah. Sebagai contengan 310. Okey pelajar, sekarang 310. Pelajar cari dalam soalan. Ada tak 310 nilai dia? Ada tak? Cuba tengok. Yuran belum terperoleh. Jumpa tak? Dekat mana? Rakan-rakan cuba cari dulu. Jumpa tak? 310.
yang yuran tahun 2021 tu. Ya, okey, bagus pelajar. Pelajar jumpa tak yuran tahun 2021? 310. Jumpa tak? Jumpa. Okey pelajar. Jadi pelajar, ini adalah yuran tahun depan. Okey pelajar. Pelajar cuba tengok balik dalam ekor yuran. Kita ada rekod tak 310? Cuba tengok ekor yuran. Jumpa tak 310? Dekat mana kita rekod? Jumpa tak? Jumpa. Okey ni. Okey. Jadi pelajar kena tahu. Yuran belum terperoleh 310 ni awal ke akhir? Kalau berdasarkan ekor yuran kita. Kita letak Akhir. awal ke akhir? Akhir betul. Okey pelajar. Apa konsep dalam PKK? PKK kita nak ambil awal ke nak ambil akhir? Akhir. Jadi akhir, ini pun akhir. Ini pun dipanggil akhir. Bila dipanggil akhir, mesti juga masuk dalam PKK. Betul? Jadi buat note sikit. Nak masukkan mana PKK? Yuran belum terperoleh. Hasil belum terperoleh. AS ke LS? Yuran belum terperoleh. AS ke LS? LS. Jangan lupa. Dia akan masuk mana? LS. Faham pelajar? Akan masuk ke mana? LS. Okey, sekarang pelajar masukkan dalam LS. Pelajar LS. Okey, LS. Jadi pelajar LS nak tulis apa? Okey, cikgu pakai warna lain. Cikgu nak letak pen warna merah. Berapa nilai dia tadi nak tulis apa? Upah, yuran. Yuran apa? Tak boleh tulis yuran tahun 2021 tau. Tak boleh. Yuran apa? Yuran ahli belum terperoleh. Okey, berapa nilai dia? 310. Okey, jadi yang ini pelajar jangan padam, biarkan. Pelajar boleh potong je lah. Pelajar nak repair, pelajar potong pun boleh. Okey, pelajar nak padam, pelajar repairkan lah. Okey, yang ini cikgu pakai pen merah. Ini memang dalam peksa ramai tertinggal. Memang ramai tertinggal. Majoriti yang buat tertinggal. Sebab apa? Jarang-jarang jumpa ekor yuran. Ini pun dah kira banyak cikgu masukkan awak yuran yang ada 3 tahun. Kalau awak nak cari dalam soalan SPM, soalan dalam percubaan, susah nak jumpa. Pelajar yang ada 3 tahun. Okey, jadi pelajar, okey, kita betulkan balik. Berapa nilai dia? Kita betulkan balik. Okey, berapa jumlah aset liability semasa? 1390 tambah dengan 310 ni. Berapa pelajar dapat yang baru? Tolong cikgu. 1,700. Okey, 1,700. Okey, sekarang tolakkan. 1480 tolak 1,700. Berapa modal kerja yang baru? 13180. 13? 13180. 13180. Okey, sekarang betulkan yang ini. Okey, berapa pelajar dapat? Berapa dapat imbang? Imbang tak? Dapat tak? 27670 dapat? Imbang. Okey. Jadi pelajar kena pegang konsep ni. Kalau sekiranya ada 3 yuran, 3 tahun yuran macam ni, 19, 20, 21. Soalan 1 hingga soalan SPM 1 kita tak jumpa. Ini soalan SPM 2 ni kita baru jumpa. 3 tahunnya pelajar. Ada 3 tahun pelajar. Pelajar kena ingat, yuran yang dibayar tahun hadapan akan sekali lagi masuk kat mana? Ini saja dalam penerimaan bayaran akan rekod 2 kali. Kenapa 2 kali? Sebab ini adalah yuran tahun 21 adalah yuran akhir. Akhir mesti rekod 2 kali. Satu kat mana? Ekor yuran tadi awak masuk. Sekali lagi kat mana? Mesti masuk dalam LS. Pelajar take note. Pelajar, yang lain kita konsep apa? Dalam penerimaan dan pembayaran mesti digunakan sekali saja. Itu je. Pelajar jadi kena hati-hati. Pelajar akan jumpa lagi soalan ni nanti kat soalan berikutnya nanti. Okey, faham tak ni? Boleh kau tak? Pelajar, satu-satu. Pelajar kalau buat sekali lagi, pakai test pad lagi pelajar pandai tu. Pelajar ambil masa, ambil satu by step, satu-satu. Pelajar hari ni kalau terlebih masa sikit boleh tak? Besok cuti kan? Boleh tak? Cikgu ambil masa sikit Okey, cikgu nak selesaikan soalan berikutnya. Okey, dah habis. Kita buat soalan apa berikutnya ni? Melaka set 2. Boleh tak? Siapa ni? Kalau boleh, terus je lah. Tak apalah, 10 orang lah. Kalau ada 10 orang pun cikgu ngajar. Tak ada masalah. Cikgu nak ajarkan terus. Sebab apa topik ni cikgu kata penting. Paling tidak pun, topik ni kalau keluar dalam soalan nombor 3, soalan 3 tu wajib jawab tau. Wajib jawab. Jangan sampai tak tahu nak buat. Itu je. Jadi kita buat satu-satu. Okey pelajar, jadi soalan Melaka pun, kita dah buat apa? Kita dah buat yuran, kita dah buat. Betul, yuran dah buat. Jadi pelajar kita terus buat satu persatu. Boleh? Satu persatu. Okey pelajar.
Okey, kita tengok soalan ni satu persatu. Boleh tak belajar? Sekali dulu belajar. Buat sekali dulu. Okey, conteng sama-sama dengan cikgu Conteng sama-sama dengan cikgu. Lepas ni pelajar, pelajar cuba buat. Okey, alright. Sekali lalu. Pelajar Set Melaka. Maklumat berikut diperoleh daripada buku perekonomian Kelab Sukan Taman Setia yang terletak di Aikro Melaka. Pelajar, sebut je satu hari bulan, tak lain tak bukan, mesti nak cari dana terkumpul awal. Betul? Apa formula dana terkumpul awal? Aset tolak liability. Betul? Okey, pelajar, kita labelkan sekali lalu. Okey, sambil tu sebut tu, buka mic, respon dengan cikgu. Laju sikit, kita jawab Okey. Bangunan. Bangunan ialah aset. Lengkapan tak ada. Ya, inventory, aset. Akaun belum bayar, akaun belum terima, aset. Akaun yuran belum terperoleh, liability. Yuran belum terima, aset. Kadar bayaran belum bayar, liability. Susut nilai, dia bukan aset, dia bukan liability. Dia adalah kontra. Kontra dengan apa? Kontra dengan aset bukan semasa. Jadi 10,000 ni akan terus tolak dengan 100,000. Ini adalah susut nilai tahun lepas. Jadi kena hati. Jadi aset bukan lagi 100,000. Aset berapa ni? Bangunan bukan lagi 100,000. Bangunan nilai berapa? 90,000. Betul ya? Bangunan adalah 90,000. Okey, habis. Pelajar kena hati-hati. Trik dekat 1 hari bulan ialah apa? Yang lain. Tak ada dekat sini. Apa dia? Tadi kita dah sebut. Apa dia? Apa dia pelajar? Tak. Yes, bagus. Bank. Bank maksudnya apa? BB. BB tu merujuk pada 1 hari bulan. Jangan lupa. 1 Januari. Jadi pelajar, ini ialah apa? Aset. Jangan lupa. Dia dekat penerimaan aset. Okey, sekarang pelajar tekan calculator. Aset tolak liability. Okey, terus buat dekat kertas jawapan. Okey, terus buat dekat kertas jawapan. Mana ni? Kat sini. Pelajar dekat sini. Terus buat dekat kertas jawapan. Okey, totalkan cikgu aset. Berapa dapat aset tadi? Aset. Cikgu nak aset je. Berapa dapat? Okey, tekan calculator. Berapa dapat aset? RM96,500. Rakan awak dah dapat. Ahin dah dapat. Okey, sama tak? Aset semasa. Dapat confirm? Betul. Betul. Okey, liability. Liability berapa? Liability berapa? Okey, sebut. Berapa liability? 600. 600. Okey, tolakkan. Berapa dapat? 95,900. Betul tak? Betul. Betul. Okey, dapat 95,900. Okey, selesai. Okey, habis. Itu untuk yang pertama. Okey, selesai. Okey, belajar. Yang kedua, sebut je 31 Disember. Nak rekod berapa kali? 31 Disember? Jangan lupa. 2 kali. Jangan lupa rekod 2 kali. Okey, kita labelkan sekali lagi. Nak rekod kat mana? Yang pertama, bangunan. Bangunan tak lain tak bukan. Kita nak masukkan dia dekat mana? Bangunan ni kita akan masukkan dalam nak kira susut nilai. Sekali lagi, bangunan ni kita akan masuk mana? Aset bukan semasa. Macam biasa. Semua aset bukan semasa. Pertama, mesti nak digunakan untuk kira susut nilai. Okey, lengkapan. Nak sama? Sama juga. Kirakan susut nilai. Sekali lagi, masuk dalam ABS. Susut nilai dia berapa? Nanti maklumat teman baru kita jumpa. Inventory kraft tangan. Ya. Cikgu, yang dalam terkumpul awal tu rasa macam tak tambah dengan bank. Betul. Tak tambah dengan bank. Oh, tak tambah dengan bank. Betul lah. Tadi cikgu minta dapat confirm. Okay, berapa dapat? Dana untuk aset awal. Bank kena tambah. 138,500. 138,500. Okay, tolak 600. Berapa dapat? 137,900. 137,900. Okey, betul tak? Bank kena tambah. Okey, betul. Okey, 137,900. Betulkan balik. Okey, terima kasih beritahu cikgu memang nak buat sama dengan awak ni, tak ada jawapan ni, kita buat. Okey, selesai. Okey, habis lepas tu kita label dulu 31 Disember, jangan lupa masukkan 2 kali.
Inventory Craftara Cafeteria. Masuk mana? Inventory Cafeteria. Inventory akhir. Satu dalam AS. Satu dekat mana? Satu AS pula. Satu dalam perdagangan. Satu lagi kat mana? AS. Jangan lupa. Okay. Alright. Akaun belum terima. Nak masuk mana? Akaun kawalan belum terima. Sekali lagi dekat mana? ABT. AS. Jangan lupa. Alright. Yuran belum terima. Yuran belum teroleh. Sekali dalam akaun yuran. Sekali lagi apa dekat mana? Yuran belum teroleh. LS. Jangan lupa. Yuran belum terima. Sekali lagi dekat mana? Yuran belum terima. Dalam akaun yuran. Sekali lagi, yuran ni belum terima ialah AS. Jangan lupa. Okay, kadar bayaran belum bayar. Sekali dalam belanja. Sekali lagi dekat mana? LS. Right? Susut nilai. Boleh tak kirakan susut nilai? Boleh tak kira susut nilai? Okey, pelajar. Tengok susut nilai kat bawah. Ada tak disebut pasal bangunan? Ada tak susut nilai bangunan? Ada tak? Ada. 10%. Okey, 10%. 10% kaedah apa? Baki berkurangan. Okey, boleh tak kirakan baki berkurangan? Apa baki berkurangan? Kos tolak susut nilai terkumpul kali dengan peratus. Okey, berapa kos dia? Berapa nilai kos bangunan? Tolong cikgu, bangunan. Berapa kos dia? Bangunan ialah 100,000. 100,000. 100,000. Okey, tolak susut nilai tahun lepas. Ada tak susut nilai pada 1 hari bulan tahun lepas? Berapa susut nilai tadi? Ini dia, 10,000. 10,000 ni Okey, ni tahun lepas. Biasa dia tak bagi 10,000. Okey, kali dengan berapa peratus? 10%. Okey, berapa pelajar dapat? Tolong cikgu. 9,000. Apa? 9,000. Okey, 9,000. Okey, 9,000. Jangan lupa. Okey, pelajar, 9,000. Jadi susut nilai ni ialah susut nilai terkumpul. Apa maksud susut nilai terkumpul? Yang lama, ini yang lama. Lama campur dengan apa? Campur yang baru. Berapa baru? 9,000. Okey, 9,000. Ini yang baru. Jadi berapa susut nilai terkumpul? Tolong cikgu kira. Dia bukan 9,000. Dia adalah berapa? 19,000. Jadi kena hati-hati. Ramai pelajar buat dalam peksa, dia buat yang susut nilai terkumpul adalah 9,000. Tapi bukan 9,000. Susut nilai terkumpul kan, konsep dia susut nilai yang lama campur susut nilai yang baru. Jadi kena hati-hati. Alright, jadi susut nilai terkumpul ni masuk mana? Dia akan masuk terus. Satu tadi kita nak kira susut nilai tahun ni, iaitu 9,000. Sekali lagi dekat mana? Ini masuk dalam belanja. Ini masuk kat mana? Aset bukan semasa. Jangan lupa. Okey? Okey, habis. Berikutnya. Penerimaan dan pembayaran. Okey, kat sini cikgu nak highlightkan beza yang tadi. Pelajar. Akaun pelajar. Yang tadi rekod 2 kali yang kita kena highlightkan dekat sini. Betul tak? Yang rekod 2 kali. Ingat lagi tak tadi? Betul tak? Pelajar? Betul tak? Betul? Okey, betul. Okey, pelajar. Cuma bila dah jadi soalan macam ni, dia untung. Kenapa? Sebab dia dah bagi tahu kat atas. Nampak tak? Yuran belum terperoleh. 1,200. Nampak tak? Sama tak? Sama. Benda yang sama. Betul? Bagi kalau soalan macam ni, pelajar tak akan tertinggal. Dalam PKK, pelajar tak tertinggal. Tapi kalau soalan macam explain nombor 2 tadi, pelajar akan tertinggal. Itu soalan yang sebenar yang tadi kita buat. Boleh ya? Ini soalan Melaka. Soalan Melaka ni kira baik ya. Baik ya soalan ni. Dia dah bocorkan rahsia dulu. Biasa kalau saya yang buat soalan, ini memang saya tak bagi. Saya akan bagi apa? Tanda soal saja. Cikgu akan letak tanda soal. Pelajar kena tahu sendiri dekat mana nak cari 1,200. Okay? Alright. Jadi pelajar kena hati-hati. Alright. Jadi ini tak ada isu lah kat sini. Okay, habis. Semua dalam penerimaan dan pembayaran rekod berapa kali? Sekali saja. Kecuali yuran ahli tahun 2019. Okay, pelajar. Okay, jadi pelajar yang ni kita dah buat yuran, tak nak sentuh lagi lah. Kita dah buat. Okay, ini dah masuk. Kita dah masuk dalam akaun yuran. Jangan lupa. Okay, cuma ini je rekod 2 kali dalam akaun yuran. Sekali lagi dekat mana tadi? LS. Sama nilai ni. Okay, yuran masuk. Okay, yuran masuk dekat mana? Yuran masuk adalah belanja. Okay, kena hati-hati. Apa cikgu kata hati-hati? Kenapa? Semua penerimaan ni kena hati-hati. Kena hati-hati. Kenapa? Sebab boleh jadi yuran boleh jadi apa? Pendapatan modal. Okay, ada tak kat soalan dia cerita pendapatan modal? Tolong cikgu cerita. Ada tak? Ada tak dia kata pendapatan modal? Ada. Ada. Dekat mana pendapatan modal? Ada. Yuran masuk. Yuran masuk. Ada tak yuran masuk? Ada. Jadi yuran masuk ni dia tak boleh masuk dekat hasil. Tak boleh masuk. Jadi masuk mana? Dia adalah pendapatan modal. Dekat mana pendapatan modal? Dah masuk dalam PKK. Jangan lupa.
Pendapatan modal masuk dalam PKK. Alright. Okey pelajar, ada tak yang lain? Ada tak yang lain boleh masuk pendapatan modal? Boleh tak? Ada tak yang lain? Apa dia? Derma tu. Yes, derma. Derma, kalau derma saja tak masuk pendapatan modal. Tapi derma untuk gelanggang. Jadi derma ni akan masuk dalam PKK. Kenapa PKK? Sebab masuk dalam pendapatan modal. Sebab ini adalah aset. Boleh belajar? Walaupun dia tak sebut maklumat teman, tapi dia dah sebut dalam butiran sini. Derma tadi untuk bina gelanggang. Jadi derma itu adalah pendapatan modal. Jadi kenakan. Okey, jadi yang lain tak ada lah. Yang lain tak ada. Yang lain tak ada, tak ada lah. Yang lain tak ada tempat. Okey, seterusnya. Pelajar, cikgu labelkan sekali dulu Okey, jualan. Nak masuk mana jualan? Jualan dalam perdagangan. Jangan lupa, ini jualan tunai. Sewa laci hasil. Yuran pertandingan. Okey, jangan lupa. Nanti kita kirakan pertandingan. Untung atau rugi. Akaun belum terima. Ini adalah akaun kawalan belum terima. Jangan lupa. Okey, sekali rekod. Okey, sekarang kita tengok yuran pertandingan. Ada tak pertandingan? Ada. Okey, sekarang bandingkan. Untung atau rugi? Untung atau rugi? Untung. Betul pelajar? Untung pertandingan. Okey, berapa dapat untung pertandingan? Tolakkan. Berapa dapat? Tolong cikgu, tolak. Berapa dapat? Dapat tak? 2,400. Betul, 2,400. Bagus, 2,400. Okey, jadi dah rekod dah. Untung pertandingan-pertandingan tak payah rekod lagi. Okey, habis. Pembayaran, upah. Okey, perdagangan ada tak? Ada ABT tadi mesti ada perdagangan. Jadi upah masuk dalam perdagangan. Jangan lupa. Akhbar dan majalah akan masuk mana? Belanja. Insurans masuk mana? Belanja. Kadar bayaran? Belanja. Pertandingan tak bayar. Belian kafeteria. Ini belian tunai. Terus masuk dalam perdagangan. Lengkapan masuk mana? Ini adalah lengkapan baru beli. Jadi aset akan bertambah. Cuba tengok Lengkapan. Ada tak lengkapan kat atas? Cuba tengok. Ada. Asalnya kosong. Lengkapan asalnya kosong. Kita baru beli 9,000. Jadi belajar berapa nilai akhir? Akhirnya adalah 9,000. Jadi tak payah cari lagi. Dia dah nyatakan 9,000. Nanti kita kira susut nilai saja. Khusus motivasi. Belanja. Tapi kalau cikgu yang buat soalan, saya buat soalan, ini memang saya tak bagi ni. Ini memang tak boleh bagi ni. Pelajar kena tahu sendiri. Asalnya kosong. Kita beli baru 9,000. Jawapan dia dah tentulah 9,000. Pelajar okey. Alright, jadi pelajar kena atas. Soalan ni baik. Melaka baik soalan dia. Okey. Selesai. Okey pelajar. Seterusnya. Pelajar sikit pelajar. Lepas ni nak buat dah senang dah. Kalau cikgu tak sempat, kita boleh buat. Buat sendiri pun boleh. Okay, yang pertama. Yuran ahli yang masih belum, yuran lapuk. Pelajar, yuran lapuk kita dah sentuh. Pelajar, berapa nilai yuran lapuk pelajar? Tolong cikgu jawab. Berapa nilai yuran lapuk kita dapat? 850. 850. Akan rekod 2 kali. Dekat mana nak rekod 2 kali? Satu dalam akaun yuran. Sekali lagi dekat mana? Belanja. Jangan lupa. Dalam belanja. Okay. Sewa laci berjumlah belum bayar. Sewa belum bayar. Nak rekod ke mana? Sewa laci tadi belanja ke hasil tadi? Tengok sewa laci. Sewa laci ialah hasil. Jadi belum terima. Terkurang. Jadi dalam hasil akan tambah. Sekali lagi hasil belum terima ialah apa? AS. Jangan lupa. Jadi hasil kena tambah. Berapa tambah? Sewa laci? 1,500 campur dengan 600. Berapa sewa laci sekarang? 2,100. Okey? 2,100. Sewa laci 2,100. Okey, selesai. Okey, berikutnya. Susut nilai bangunan. Dah kira dah. Dua kali rekod. Okey, settle. Okey, kelab sukan Taman Setia telah memberi sumbangan. Kita kelab Setia beri sumbangan. Keluar. Okey, beri apa? Derma. Kita derma sebanyak 1,000 kepada rumah yatim. 1,000 ni dalam bentuk apa ni pelajar? Pelajar rasa. 1,000 ni, RM1,000 dalam bentuk apa ni? Barang ke duit? Kalau baca ayat. Duit. RM1,000. Betul pelajar? Duit. Okey. Jadi pelajar duit. Jadi pelajar derma ni pelajar ada tak derma? Kita dah rekod belum 1,000 kat sini? Cuba pelajar tengok. Dekat pembayaran. Ada tak derma? Kita derma pada rumah anak yatim. Ada tak derma? Ada ke tak ada? Tak ada. Pelajar kena buat baru. Derma. Pelajar. Jadi pelajar derma. Jadi pelajar apa butiran dia? Satu, pelajar kena buat derma. Derma itu belanja. Kita pula derma pada orang. Okay, alright. Derma tu berapa ribu? 1,000. Sekali lagi, derma nak masuk mana? Bila nak kira bank jangan lupa. Pembayaran akan wujud satu derma dekat sini. Jadi duit kita bank kena tolakkan derma dekat sini.
Derma. Jadi berapa derma? 1,000. 2 kali rekod. Jadi akaun bank akan berkurang. Akaun bank akan berkurang. Jadi bank akan berkurang. Berapa nilai dia? 1,000. Bank akan berkurang. Jadi kena. Derma belanja sekali lagi bank akan berkurang. Okay, dan last sekali yuran masuk dalam pendapatan modal. Pendapatan modal kita ignore saja. Dia adalah terus masuk dalam mana? PKK. Okey, alright. Soalan suruh buat apa? Tengok sekali lagi. Okey, yang pertama yuran. Mengira dana terkumpul awal dah kira. Akaun perdagangan kafeteria kita akan buat. Pendapatan dan perbelanjaan kita akan buat. PKK dengan menunjukkan dana terkumpul awal. Okey, pelajar dia nak dana terkumpul awal je. Tak payah buat PKK. Dia nak dana terkumpul awal je. Lepas ni kita buat. Kita buat satu-satu. Boleh pelajar Pelajar ambil masa sikit pelajar cikgu ambil masa sikit. Cuba buat ni. Buat sama-sama dengan cikgu. Sekejap je. Lepas ni selesaikan. Besok cuti kan. Buat cikgu habis. Okay, boleh? Ada sudi lagi nak teman cikgu ni? Ada lagi kan? Okay. Sikit je pelajar. 10 minit dah habis dah. Sebab apa? Kita dah label semua. 10 minit dah habis. Okay. Alright. Yang pertama. Akaun belum terima. Okay. Sepantas. Pelajar yang tak buat lagi akaun yuran, pelajar buatlah. Tak apa. Lepas kelas ni, cikgu terus masukkan jawapan semua. Pelajar yang tertinggal kelas mana, pelajar lengkapkan jawapan. Nanti nak ulangkan je senang. Okay. Cikgu buat. Akaun belum terima. Pelajar tulis tarikh dulu. 2018. Januari 1. Yang lain semua Disember 31. Okey, awal je. Yang lain semua Disember 31. Okey, cikgu terus buat. Berapa baki awal? Cuba tengok. Okay, yang ini yang cikgu highlight, cikgu dah padam. Cikgu highlightkan yang cikgu nak rekod sekarang. Okey, mana dia? Kawalan belum terima. Cuba cari. Mana dia? Okey, cikgu nak pakai pen warna apa ni? Okey, ABT. ABT awal. Awal 2000, akhir 2600 terus masukkan. 2000, 2600. Okey pelajar 10 minit je dapat kan. Okey, selesai. Okey, lagi ada tak ABT? Akaun kawalan belum terima ada. Ini ABT bank. Berapa ribu? 3500 bank. 3500. Okey, yang lain ada tak? Diskaun, pulangan, hutang lapuk. Ada lagi yang tertanya-tanya, cikgu kenapa tak ada ni? Sebab dekat maklumat tambahan tak ada. Lepas tu kita tak rekod. Lepas tu yang kedua apa? Dalam kelab, dia berniaga secara kecil-kecilan je. Sebab tu tak ada benda-benda tu. Pelajar tak ada benda-benda tu. Okey, jadi pelajar, selesai. Okey, tolong cikgu kira. Berapakah nilai jualan? Okey, sebelum tu kira jumlahkan dulu yang sebelah apa? Kirakan dulu yang sebelah kredit. 6,100. Okey, sekejap Okey. Okay, jadi 6,100. 6,100, 6,100. Okey, carikan jualan. Berapa dapat jualan? 4,100. 4,100. Bagus. Okey, jadi jumlahkan pindahkan HB pindah BB 2,600. Jangan lengkapkan. Kalau tak pakai HB awak tak dapat markah. Jadi ini 2019 Januari 1. Okey, selesai. Okay, habis. Untuk step 2. Step 2 seterusnya buat perdagangan. Kelab apa nama dia? Kelab Sukan Taman Setia. Kelab Sukan Taman Setia. Okey, akaun perdagangan apa? Perdagangan apa ni nama dia? Dia nak perdagangan apa tadi? Perdagangan kafeteria. Kafeteria. Okey, bagi tahun berakhir bila? 31 Disember 2018. Tolong cikgu, satu-satu. Okey. Yang pertama, okey, cikgu padam yang tadi kita dah buat, cikgu padam dulu. Tengok fokus pada yang cikgu highlight ni. Okay, yang pertama ialah jualan tunai. Mana jualan tunai? Cari jualan tunai. Jualan tunai adalah jualan dekat jualan kafeteria. Ini jualan tunai. 14,600. Tambah jualan kredit. Mana jualan kredit? Jualan kredit ke atas. Jualan. 4,100. Okey, tolong cikgu jumlahkan jumlah jualan. Berapa dapat? 18700. 18700. Okey, harap-harap nampak cikgu punya tulisan ni. Okey, minta maaf cikgu nak tukar tempat. Cikgu nak tukar tempat dekat sebelah sini. Okey, cikgu nak tukar tempat.
Sebab itu kalau pelajar tengok pin gambar cikgu mesti tertutup. Okey, alright. Selesai. Okey, lagi apa? Inventory awal. Mana inventory? Inventory ke atas. Inventory awal adalah 3,200. Masukkan 3,200. Okey, habis. Belian. Mana belian? Belian dekat bawah. Belian. Beli duit keluar. Ada tak belian tunai? Ada. Belian cafeteria. 5,500. Tambah belian kredit. ABB tak ada. Kosong. Berapa nilai dia? 5,500. Okey, tambahkan. Berapa dapat? 8,700. Betul? 8,700. Tolak inventory akhir. Mana inventory akhir? Ke atas. Inventory akhir. 2,400. 2,400. Okey, berapa dapat? Tolong cikgu. 8,700 tolak 2,400. 6,300. 6,300. Okey, selesai. Okey, tambah. Tambah dengan apa? Belanja. Ada tak belanja dalam perdagangan? Tengok dekat belanja. Pembayaran. Belanja perdagangan. P. PPP. Ada. Upah pekerja kafeteria. Upah pekerja kafeteria. Pelajar, cikgu tertinggal pelajar satu. Apa yang cikgu tertinggal? Sekejap. Cikgu nak kena betulkan sekejap. Apa yang cikgu tertinggal? Cikgu terlupa buat step number 3. Ingat tak step number 3? Apa dia? Tambah tolak tadi. Okey, ada tak dekat sini? Tambah tolak. Okey, pelajar. Kat sini ada apa ni? Kadar bayaran belum bayar. Kadar bayaran belum bayar. Belum bayar. Ialah terkurang. Terkurang. Apa nak buat dengan terkurang? Belum bayar, akhir kena tambah. Awal kena buat apa? Terbalikkan. Tolak. Jadi kadar bayaran dekat bawah. Mana kadar bayaran? Cari kadar bayaran. 1,600. Tolak 200. Tambah dengan 400. Berapa pelajar dapat? 800. 1,800. Jangan lupa, cikgu tertinggal step 3. Kena hati. Okey, ada lagi tak terlebih dengan terkurang? Tak ada. Habis. Maklumat tambahan tadi ada tak terlebih terkurang? Tak ada. Itu saja. Itu saja. Jadi pelajar, cikgu nak kembali semula. Kembali semula. Cikgu nak kembali semula. Okey, alright. Kita teruskan. Apa lagi kita nak buat? Upah. Okey, mana belanja dia? Belanja dia ada upah sini. Jangan lupa. Upah kafeteria, upah pekerja kafeteria 1,500. Tak ada apa-apa pelarasan. Masukkan saja. Upah pekerja kafeteria. Berapa nilai dia? 1,500. Okey, tolong cikgu tambahkan. Berapa dapat? 7,800. Okey, tolakkan. Berapa pelajar dapat? Tolong cikgu tolakkan. Berapa pelajar dapat? 10,900. Berapa ribu? 10,900. 10,900. Ini untung positif. Untung apa? Untung kafetaria. 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 Boleh? Kafetaria. Okey, alright. Okey, berikutnya. Habis step number 3. Okey, pelajar. Dah siap belum perdagangan? Dah siap kata dah? Dah siap ke belum? Perdagangan. Pelajar, perdagangan dah siap ke belum? Dah. Okey, alright. Jadi cikgu terus. Okey, step number 4. Last. Okey, step number 4 ialah kelab. Kelab apa nama dia? Nama kelab dulu. Kelab Sukan Taman Setia. Kelab Sukan Taman Setia. Awak lengkapkan awak punya tu. Awak attend kelas setiap ni senang. Nanti awak nak ulang kaji. Sangat best. Kalau awak tak ada modul awak tu kejap buat, kejap tak. Itu yang masalah tu nanti. Okay. Alright. 2018. Selesai. Okay. Yang pertama. Pendapatan. Sebut je pendapatan. Tak ada mata tengok lain. Okay. Sebelum tu cikgu dah beritahu. Sebut je dalam step number 4. Bagus kita ambil daripada step number 1. Okay. Apa dia step number 1? Yuran. Ada tak pendapatan dan perbelanjaan? Ada. Berapa nilai dia? 56,900. Masukkan ni dulu. Yuran ahli. Yuran ahli. Dekat step number 1. Berapa tadi? 56,900. Betul. 56,900. Betul. Dekat ujung. Okay. Step number 2. Apa dia buat? Perdagangan. Perdagangan apa? Untung apa? Untung pendapatan. Kalau rugi, perbelanjaan. Untung. Untung apa? Cafeteria. Step number 2. Berapa dapat? 10,900.
selesai. Okey, berikutnya dekat mana dapat hasil? Hasil dekat mana? Penerimaan. Ada tak hasil? Cari hasil. Takut keliru. Okay, mana hasil? Okey, hasil cari kat sini. Cikgu tandakan warna biru pula. Hasil, mana hasil? Ada. Sewa laci. Sewa laci. Ambilkan jalan kerja. Sewa laci. Berapa sewa laci? 1,500 tambah 600. Berapa dapat? 2,100. Okey, selesai. Okey, ada lagi tak hasil? Yuran pertandingan. Pertandingan kita dapat apa? Untung. Untung pertandingan. Masukkan. Untung pertandingan. Okey, untung pertandingan apa? Mewarna. Okey, berapa nilai dia? 2,400. Buatkan jalan kerja. Macam mana dapat 2,400? 6,000 tolak dengan 3,600. Dapat. Okey, ada lagi tak? Habis. Okey, tengok maklumat taman. Ada tak hasil? Hasil. Sewa laci bertambah dah. Okey, habis. Selesai. Okey, habis. Okey, dah habis. Tambahkan. Tolong cikgu tambahkan. Berapa dapat jumlah hasil? Penerimaan. Pendapatan. Tolong cikgu. Berapa dapat? Tolong cikgu. RM72,300. 72,300. 72,300. Okey, selesai. Okey, kalau tak betul beritahu cikgu Okey, habis. Perbelanjaan. Tengok pula perbelanjaan. Perbelanjaan tengok mana? Pembayaran. Tengok mata buka besar-besar dekat pembayaran. Cari belanja. Apa dia belanja? Yang pertama, akhbar dan majalah. 250. Terus masukkan akhbar dan majalah. Okey, berapa akhbar dan majalah? 250. Okey, selesai. Sekejap Okey, habis. Lepas tu berapa? Insurans. Insurans, belanja. Insurans. Insurans kelab 2,400. Terus masukkan. Tak ada apa-apa pelarasan. Masukkan terus. Belanja kadar bayaran. Ada jalan kerja. Masukkan kadar bayaran. Berapa jalan kerja? 1,600 tolak 200 tambah 400. Berapa pelajar dapat? 1,800. Okey, lagi apa? Belanja dengan kapal baru khusus motivasi. Khusus motivasi. Okey, berapa nilai dia? 3,600. Okey, dan baru belanja yang belum direkodkan lagi apa dia dekat maklumat taman tadi? Derma. Kita derma. Jadi belanja bagi kita. Apa dia? 1,000. Okey, alright. Dekat bawah, dekat maklumat taman. Ada lagi tak belanja? Cuba tengok maklumat taman. Belanja. Apa lagi belanja? Yuran lapuk. Yang pertama dulu. Kita tengok yang pertama. Yuran lapuk. Yuran lapuk. Berapa yuran lapuk? 850. Kita dah buat jam kerja dalam yuran. Tak payah buat jam kerja lagi yuran lapuk. Kedua, okey, belanja tak ada. Susut nilai. Susut nilai kita dah kira. Berapa susut nilai tahun ini? Susut nilai tahun ini. Bukan susut nilai terkumpul susut nilai tahun ini. Yang itu susut nilai bangunan. Iaitu berapa? Kaedah baki kekurangan. 100,000 tolak 10,000 susut nilai terkumpul awal kali dengan 10%. Tak muat nak belajar. Cikgunya tulisan besar. Tak muat, cikgu nak bawah. Kalau awak buat, tak apa. Cikgu nak buat kat bawah. 100,000 tolak dengan 10,000 tutup kurungan kali dengan berapa peratus? 10%. Okey, berapa pelajar dapat? 9,000. Kalau tulisan pelajar muat, belajar buat. Okay, habis. Ada lagi tak? Susut nilai belanja. Belanja derma. Derma dah masuk. Pendapatan modal tak ada. Okey, habis. Okey, ada lagi tak belajar? Belajar rasa ada lagi tak? Tak ada. Okey, kalau cikgu sini, cikgu rasa tak ada. Okey, kalau tak ada, berapa nilai dia? Tolong cikgu kira. Berapa jumlah belanja? Tolong cikgu kira. 18,900. 18,900. Okey, tolakkan. Berapa dapat? Lebihan. Positif. 53,400. Okey, lebihan. Jawapan dia lebihan. 53,400. Jawapan tak ada dekat sini. Jawapan tak ada. Jawapan tak ada.
Okey, selesai. Okey, last kali pelajar soalan nak apa? Semua kita dah jawab ni. Okey, PKK saja. PKK cikgu tak sediakan ruang belajar. Cikgu terus masukkan Johor pula. Okey, jadi pelajar tak cukup ruang, pelajar buat dekat sini boleh. Kertas awak tu ada ruang tak? Kertas awak. Kertas jawapan ni ada ruang tak? Ada ruang kosong lagi tak? Kalau tak ada, pelajar buat dekat kertas soalan lah kat bawah. PKK ni buat kat bawah. Buat kat bawah. Dia nak dana terkumpul awal je. Jadi pelajar terus buat dana terkumpul awal PKK. PKK pelajar kena tulis tajuk tulis tajuk lah sikit pelajar. Cikgu nak buat penuh. Ternyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2018. Okey, masukkan dulu. Okey, PKK. Okey, hanya ABS tak bayar, AS tak bayar, LS tak bayar, tak bayar. Terus buat apa? Dana terkumpul awal terus. Dana terkumpul terus. Dia nak dana terkumpul. Iaitu apa? Konsep equity pemilik. Sama. Okey. Okey, kalau ada pelajar mungkin nak tanya, cikgu kalau saya nak buat juga PKK boleh tak? Mana cukup masa? Tak cukup. Tak cukup masa. Apa yang dia nak itu je buat. Tak payah buang masa. Okay, jadi pelajar nak buat apa? Okey, berikutnya. Apa dia pelajar? Format dia. Tolong cikgu. Apa format dana terkumpul? Apa yang ada pelajar? Tolong cikgu respon. Dana terkumpul awal. Dana terkumpul awal. Okey, kita buat dulu. Dana terkumpul awal. Tambah lebihan. Okey, masukkan dana terkumpul awal dah ada. 137,900. Okey, tambah dengan lebihan. Lebihan tadi kita dah kira 53,400. Okey, tambahkan. Berapa dapat? Tolong cikgu kira. Berapa dapat? RM191,300. Okey, pelajar. Lepas tu apa formula lagi? Tolong cikgu. Pendapatan modal. Ya, pendapatan modal. Pendapatan modal ada berapa? Pendapatan modal ada 2. Tengok balik pendapatan modal ada 2. Apa dia? Yuran masuk dan juga derma untuk membina gelanggang badminton 7,000. Okey. Jadi dia apa? Derma. Okey, letak kolom sini 2,000. Okey, yang kedua apa dia? Apa tadi? Yuran apa tadi? Tolong cikgu baca. Yuran Masuk. Yuran masuk. Kena tulis ayat tu Yuran masuk untuk membina. Ikut ayat dia gelanggang. Cikgu derma yang membina gelanggang. Oh, derma membina gelanggang Okay, minta maaf. Cikgu salah. Okay, jadi ini bukan derma. Jadi ni apa ni? Ni yang 2,000 ni apa? Yuran masuk Betul? Betul. Yuran masuk. Okey, derma untuk membina gelanggang badminton. Okey, yang ni baru betul. Kita buat yang kedua. Derma, ikut ayat dia derma untuk membina gelanggang badminton. Okey, berapa nilai dia? Tolong cikgu jawab. Berapa nilai dia? 7,000. Okey, 7,000. Okey, jadi pendapatan modal ada 2. 7,000. 9,000 dan juga 7,000. Berapa pelajar dapat jumlah? 9,000. Okey pelajar. Habis. Jumlahkan. Berapa tambahkan. Bukan tolak bukan ambilan. Ni pendapatan modal. Menambahkan modal. Apa dia? Tolong tambah. Berapa dapat? Dapat tak? RM200,300. 20,300. 20,300. Okey, jangan lupa namakan dia. Apa dia? Dana terkumpul. Dana terkumpul apa ni pelajar? Akhir. Jangan lupa. Tulis saja 12,300 tapi butiran tak tulis, salah. Jadi kena hati-hati. Okey, lengkap. Okey, biasa nak garis tak? Tak payah garis. Sebab apa? Bawah dia nanti biasa kan campurkan dengan liability kan. Okay, tak ada lah, biarkan. Okey, selesai. Itulah dia. Okey, pelajar. Boleh tak pelajar? Kita dah buat sepenuhnya ni pelajar. Sepenuhnya. Cikgu tak nak tinggalkan awak macam tu je. Kalau cikgu tinggalkan biar awak buat,
cikgu rasa ramai, lebih daripada separuh mesti tergantungnya jawapan. Okey, lepas tu cikgu nak pandu awak 2 soalan penuh. Okey, pelajar, banyak tak kita buat soalan? Kita dah buat lebih kurang berapa soalan pelajar? Kita dah buat lebih kurang 7 soalan pelajar. 7 soalan. 7 ke 8 soalan. Banyak pelajar. Jangan pelajar tak buat lah. Pelajar tak buat. Lebih soalan saya setiap topik mesti lebih. Okey, ini je topik paling susah. Lepas ni pelajar, 2 topik lagi senang je. Mesti pelajar boleh kuasai. Okey, yang ini pelajar kena maintain. Maintain. Okey pelajar. Okey, ada nak tanya apa-apa tak? Soalan? Okey, sebelum kalau pelajar tak ada, pelajar. Okey, soalan ni cikgu cuba buat kelainan sikit. Pelajar okey. Cikgu nanti pelajar, untuk soalan Johor 2019, cikgu nak buat pakai app ClassKick. Pelajar pernah dengar kan ClassKick? Cikgu awak selalu guna kan? Pernah jumpa tak? Pernah jumpa tak? Tak. Okey. Jadi okey. Tak pernah. Okey, ada yang pernah, ada tak pernah. Tak apalah. Okey, ClassKick ni pelajar, cikgu bagi macam ni tau pelajar. Ya, cikgu tunjukkan awak. Okey, ClassKick macam ni. Pelajar, nanti cikgu bagi link, awak klik je link tu. Tak boleh ke pula saya punya. Internet saya tak nak pergi pula pelajar. Okey, tak apalah, nanti pelajar saya bagi link, pelajar terus pergi situ je. Pelajar terus pergi dekat link saya bagi tu, pelajar pergi. Nanti pelajar senang je. Pelajar terus buat pakai handphone boleh pelajar buat. Lepas tu cikgu dah bagi jawapan. Kalau pelajar salah, nanti dia tunjukkan jawapan betulnya berapa. Jadi pelajar carilah kenapa tak sama. Kalau tak faham nanti boleh tanya cikgu. Boleh pelajar? Dekat YouTube pun dah banyak dah. Lepas ni cikgu akan buat satu latihan, setiap topik satu latihan mesti pakai ClassKick. Jadi kat situ cikgu boleh semak jawapan-jawapan pelajar. Boleh pelajar? Cuba. Cuba, itu mungkin kaedah lain lah. Siapa yang rasa susah cikgu ClassKick tu, tak apa. Ambil jawapan awak share dengan cikgu pun tak apa. Cikgu boleh tanda. Pelajar, saya harapkan pelajar-pelajar tolong buat Tolong buat soalan SPM 2019. Negeri Johor. Negeri Johor, buat dulu. Soalan percubaan yang cikgu bagi last, cuba buat. Nanti cikgu akan pandu jawapan. Alright? Okey, jadi pelajar minggu depan jangan lupa kita akan buat apa? Kita akan buat topik lain. Okey, untuk bantuan kerja khusus, cikgu akan buat hari yang lain lah. Cikgu pilih hari lain. Sebab apa? Ada pelajar yang dah siap, ada pelajar belum siap. Jadi rugi masa kita. Kita akan buat kelas kita Jumaat dengan Ahad hanya untuk belajar saja. Kerja khusus kita akan buat sebagai kelas tambahan di hari yang lain. Okey pelajar? Jadi itu saja untuk hari ini. Jadi kalau siapa yang nak tanya soalan, boleh tanya selepas ini. Cikgu tunggu. Okey, jadi itu saja. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Happy holiday. Jadi pelajar masing-masing jaga SOP, jaga diri masing-masing. Semoga kita lindungi, doa sama-sama untuk kita, untuk rakyat Malaysia. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa besok ada masa ulang kaji lagi. Alright, pelajar, itu saja. Terima kasih semua. Yes.